Mudah-mudahan dengan segala nikmat yang telah diberikan ini, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi kenikmatannya kepada kita. Dan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan ini, lebih luas lagi rezeki yang Allah Ta'ala akan kurniakan kita kepada kita sebagai hamba-Nya, insya-Allah. Baik, apa khabar para jemaah, para penonton yang dihormati lagi dimuliakan, haji-haji, hajah-hajah, para tetamu Allah dan juga para penziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para jemaah yang bakal terbang sehari dua ni. Apa khabar semua? Semua sihat ke? Bagaimana line semua di tempat masing-masing? Okey ke saya punya suara? Ada putus-putus ke? Kalau clear tu tolong komen kat bawah tu kan. Line clear bermakna okey lah kan di semua tempat apa semua ya. Baik. Pada pagi ini alhamdulillah kita menyambung lagi kita punya kursus umrah secara atas talian ni bersama dengan Andalusia Travel and Tours dan Berhad. Jadi pada hari ini tuan-tuan bersama dengan saya Saifullah bin Muhammad Nasri menggantikan yang berbahagia Datuk Haji Mat Daud Cengah yang mungkin ada urusan pada hari ini tidak dapat bersama dengan tuan-tuan. Ramai yang merindui Datuk ni kan, kan nak merindui Datuk, nak dengar celoteh Datuk apa semua. Jadi Datuk ada urusan pada pagi ini. Jadi insya-Allah lah saya akan menemani anda untuk kursus umrah pada pagi ini. Jadi boleh bertenang, boleh duduk di tempat masing-masing. Kalau sekiranya ada nota yang nak dicatatkan, boleh catat insya-Allah ya. Baik, hari ini kita akan berserang kurang lebih dalam 2 jam lah, daripada pukul 10 sampai pukul 12 tengah hari insya-Allah. Kita mulakan dahulu kita punya perbincangan pada pagi ini dimulai dengan adab-adab sebelum kita menuju ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Sudah pastinya tuan-tuan, dalam fatrah kita nak menunaikan ibadah umrah, nak hadir ke sebuah tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di tanah haram Mekah Al-Mukarramah, sudah pasti kita perlu persediaan. Perlu persediaan rapi sebelum kita nak pergi ke tanah suci. Apakah bentuk-bentuk persediaan yang boleh kita lakukan? Yang pertama sekali ialah kita hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar taubat. Sebelum kita nak pergi ke tanah suci, di Malaysia lagi perlu kita menyucikan hati kita, menyucikan diri kita. Bukannya bila kita pergi ke Mekah, ibarat kita pergi ke Mekah tu, kita buang semua dosa dekat Kaabah tu, lepas tu balik Malaysia kita angkut balik dosa. Bukan begitu. Sebelum kita pergi ke tanah suci lagi, di sini lagi hati kita telah kita sucikan dengan bertaubat kepada Allah, dengan taubat nasuha. Kita telah bermaaf-maafan sesama kita. Kita memaafkan orang dan memohon maaf. Kalau ada siapa-siapa yang buat salah dengan kita, adik-beradik ke apa semua tu, kita maafkan ajalah. Dan kita maafkan aja. Udah-udahlah kita punya persengketaan, perbalahan bertahun-tahun kan. Macam-macam masalah ada. Masalah rebut harta, masalah tanah sekangkang kera kan. Masalah itu, masalah ini, tak bertegur siapa adik-beradik. Yang mana yang keruh tu kita buang lah. Kita buang dan kita ambil lah yang jernih. Jalinkan balik silaturahim dengan baik apa semua. Sebab apa? Sebab ini perjalanan kita menuju ibadah umrah. Mana tahu kita punya ajal maut kita belum tahu di mana-mana. Jadi kita maafkan ajalah apa saja kesalahan orang kepada kita. Dan kita sendiri menjadi orang yang kena rajin meminta maaf. Kita mungkin ada sana sini yang mungkin kita tersalah bicara, terkasar bahasa ke apa semua. Kadang-kadang secara tak langsung menggores hati orang. Jadi lapaskan mohon maaf itu, kemaafan itu kepada orang. Jadi kita sendiri kena jadi orang yang sentiasa memaafkan orang dan juga meminta maaf. Begitulah keadaannya. Seterusnya, ikhlaskan diri. Ikhlaskan diri sebelum kita nak menunaikan ibadah umrah. Bagaimana kita nak ikhlaskan hati kita? Iaitu dengan kita menyatakan bahawa aku pergi ni ya Allah
dengan susah payah, dengan nak mohon cutinya, dengan keluar duit dekat 9-10 ribu. Lepas tu kita pula tanggung pula isteri, anak-anak apa semua. Anak-anak tak pergi lagi. Isteri ataupun pasangan kita, mak ayah kita apa semua, kan? Jadi kita keluarkan duit yang banyak ini, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana duit aku keluarkan ini untuk tujuan ibadah. Jadi insya-Allah Allah Taala dengan segala kuasa dia, dengan kita ni nak pergi ke Mekah ni atas tujuan nak pergi ke Baitullah, nak melakukan umrah, berjumpa dengan Nabi SAW di kota Madinah, ikhlaskan hati, ikhlaskanlah segala apa yang telah kita belanjakan di jalan Allah. Dan yang paling mustahak adalah pastikan rezeki yang kita gunakan untuk bayar package ini apa semua adalah rezeki yang halal. Bukannya rezeki rasuah, bukannya rezeki merompak, mencuri dan sebagainya, kan? Seperti mana kata Nabi SAW, al-rashi wal murtachi finnar. Orang yang memberikan rasuah dan orang yang menerima rasuah, kata Rasulullah, dua-dua humban masuk dalam api neraka. Jadi bukan rezeki-rezeki yang haram. Sebab itulah ada satu kisah di mana seorang sahabat Nabi datang daripada jauh, kan? Ada seorang laki-laki datang daripada jauh, naik tunggangan unta, berdebu-debu, kan? Bajunya datang daripada jauh, jumpa Nabi, ingin bertanya pada Rasulullah berkaitan dengan bagaimana situasi kehidupan dia. Bagaimana ya Rasulullah, dan kehidupan aku ni apa semua. Habis semua jumpa, maka Nabi pun sembang dengan para sahabat. Kau nampak manusia itu ataupun kau nampak orang tu? Bagaimana mungkin Allah Ta'ala nak menerima taubat dia, sedangkan tunggangannya daripada yang haram, pakaiannya daripada yang haram, makanannya daripada yang haram. Tiba-tiba nangis-nangis mohon keampunan Tuhan, sedangkan semua yang ada pada dia itu semua yang haram belaka. Bagaimana mungkin Allah nak mengampunkan dosa-dosa dia, sedangkan yang haram penuh? Apa yang telah dilakukan dalam kehidupannya semua yang haram. Oleh demikian, amat penting untuk kita ni memahami, untuk mendapatkan rezeki yang halal ini amat-amat penting. Janganlah kita gunakan duit untuk membayar package umrah apa semua ini dengan duit-duit yang haram tadi ni, ya, duit-duit yang haram. Sudah pasti umrah kita tak dapat umrah yang mabrur, kan? Nak dapat kemabruran umrah mesti daripada awal ni, foundationnya niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala dan rezeki yang halal. Ini dua dia punya foundation, dia punya tapak sebelum kita nak buat ibadah-ibadah kesempurnaan yang lain. Jadi ikhlaskan niat dan juga rezeki kita yang halal. Itu sebablah kita melapaskan lapas talbiyah. Tonton lapas talbiyah, kan? Jom sama-sama dengan saya pagi ni, kita sama-sama kita bertalbiyah. Kok lupa ke apa, kan? Kan tak pernah nak lapas talbiyah sebelum ni tiba-tiba nak pergi umrah, kena lazimi kan lapas talbiyah, kan? Sambil-sambil potong bawang kat dapur tu nak masuk tengah hari lagi, kan talbiyah. Kan talbiyah. Sebab apa? Sebab kita ni semua dalam proses nak menjadi tetamu Allah, gitu kan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dia. Itulah yang dikatakan sebagai lapas talbiyah. Lapas talbiyah itu bukan semata-mata lapas sahaja. Ia menuntut beberapa perkara. Yang pertama sekali kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Itu dia. Kita mengatakan kepada Tuhan, ya Allah, aku ni datang untuk menyahut panggilan-Mu. Labbaika la syarika lak labbaik. Aku menyahut panggilan-Mu, ya Allah, tiada sekutu bagimu. Innal hamda, segala nikmat, segala pujian, wan ni'mata, segala nikmat, laka wal mulk, engkaulah Tuhan yang maha berkuasa, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu.
Jadi lapas talbiyah yang kita ucapkan ini ketika mana kita on the way nak pergi ke Mekah tu, sama ada tuan-tuan masuk daripada sektor Mekah dulu ataupun masuk daripada sektor Madinah dulu, daripada Bir Ali menuju ke Tanah Suci ataupun daripada Jeddah menuju ke Mekah, dalam bas lapas talbiyah. Sebab apa lapas talbiyah ini? Sebab dia zikir yang paling afdal. Di antara banyak-banyak zikir dalam pada kita ni menuju ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah, maka tidak adalah zikir yang lebih afdal melainkan kita melapaskan dengan lapas talbiyah. Oleh demikian, orang laki-laki sunat untuk menguatkan suara dengan lapas talbiyah. Bagi wanita sederhana sahaja. Jadi kita sama-sama lah dengan mutawif nanti pegang mikrofon, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sama-sama dengan mutawif beramai-ramai menuju ke Mekah, bertalbiyah beramai-ramai. Bagi suasana semangat kan. Jadi kita bertalbiyah tadi pun rasa macam oi kejap lagi nak pergi ni kan. Dia punya semangat tu datang. Sebab apa? Sebab itulah yang disarankan oleh Nabi SAW. Baik. Jadi lapas talbiyah itu menuntut kepada keikhlasan niat dan rezeki yang halal. Ini dua sebagai tonggak utama. Kalau dua ni ada, Allah menjawab pula dengan kita punya seru. Allah seru kita. Kita menyahut seruan Allah. Dan Allah membalas pula seruan kita tadi tu dengan labbaik wa sa'daik. Selamat datang, salam sejahtera lah untuk kamu yang datang ke Tanah Suci Mekah, datang ke Baitullah. Allah menjawab. Para malaikat pun menjawab. Semua lapas talbiyah kita tadi ni dengan ucapan selamat datang, kan, welcome, kan, marhaban, marhaban. Selamat datang ke Tanah Suci Mekah. Cuma tak dengar lah, kan. Tak, kalau dengar semua lari kan. Cuma tak dengar je. Tapi Allah Ta'ala menjawab. Para malaikat pun menjawab kita punya lapas talbiyah. Tapi kalau kita punya rezeki tidak halal, niat pun tak ikhlas nak pergi Mekah ni. Cadang ni sebenarnya saya ni Ustaz nak pergi ke London ni. Kan tiba-tiba suami ajak pula pergi Mekah. Saya ni nak berjalan sebenarnya, bukan nak pergi ibadah lagi. Kan gitu. Jadi jauh di sudut hati tu. Ada tak orang yang jenis tak suka pergi Mekah ni? Ada tuan-tuan, ada. Sebab itulah kita lihat nak pergi Mekah ni bukan kerana banyak duit. Berapa ramai orang di luar sana lebih kaya lagi daripada kita, tak pergi pun Mekah. Kan tak pergi. Duit banyak. Tapi nama kata Mekah Madinah nak terlintas dalam kepala, nak pergi, tak adalah. Nak pergi jalan aja kan. Nak pergi cuti, nak pergi berjalan, nak pergi London, Australia ke apa semua. Tapi Mekah Madinah ni bila? Nantilah bang. Tunggu kita dah tua nanti kita pergilah. Padahal dah tua dah tu. Nak tua tara mana lagi kan? Top-top meninggal dunia. Langsung tak ada kesempatan nak pergi ke Mekah maupun Madinah. Oleh demikian bagi kita, yang bagi tuan-tuan Haji Najah, para tetamu Allah yang telah membayar package, dah tahu dah bila tarikh nak pergi apa semua ni, maka ikhlaskan niat, check and balance balik kita punya rezeki halal ke tidak halal. Kemudian kita hendaklah faham bahawasanya di tanah haram Mekah Al-Mukarramah ini dia ada adab-adab sebelum kita memasuki tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Antara bentuk adabnya, yang pertama sekali kalau saya boleh nyatakan di sini, adab di tanah haram, menyedari bahawa perjalanan umrah ini adalah perjalanan ibadah. Kena sedar bahawa kita nak pergi umrah ini untuk ibadah, bukan untuk suka-suka ni. Oleh demikian, bila kita tahu dan kita sedar perjalanan kita menuju ke Tanah Suci ni untuk ibadah, apa yang kita buat? Persediaan sudah pastinya. Persediaan apa? Mental dan fizikal, rohani dan jasmani. Macam contoh ni sekarang ni yang tuan-tuan tengah tengok sekarang ni, ini persediaan mental kita ni. Mungkin sebelum nak pergi umrah, nak pergi bulan 1 ni, dekat ni kan, tahun depan bunyi macam jauh je kan, padahal lagi 4-5 hari ni ke depan, nak masuk tahun depan dah, bulan 1 dah, tahun baru. Jadi kita punya package mungkin 4 hari bulan 1 kan, yang mana terbang dengan saya 4 hari bulan 1 insyaAllah, bas 1 bersama saya untuk Anwar Diafah. Masing-masing semua dah tengok dah apa persediaan, tengok video secara online, buka ceramah-ceramah macam-macam, ceramah umrah ada dekat YouTube, dekat Facebook, tengok ceramah saya, tengok ceramah Datuk Daud, tengok ceramah ustaz-ustaz lain. Nak gabung jalinkan ilmu supaya kita ni betul-betul faham
yang dikatakan sebagai umrah tu apa dia. Sedang kita semayang, hari-hari semayang pun macam-macam hal lah. Kita tak nak faham kan, dengan semayang tu, hari-hari semayang tu pun masalah-masalah tak selesai lagi. Ini kan pula ibadah umrah yang kita nak buat dalam seumur hidup. Inilah baru pertama kali aku nak buat. Bagi yang dah banyak kali pergi, mungkin dah nampak gambaran apa semua. Tapi bagi mereka yang first timer nak pergi dengan Andalusia ni, first time umrah, sudah tentu jauh di sudah hati ada sikit kegusaran. Boleh ke ni? Aku ni boleh ke nak pergi umrah ni? Dia rasa tak tenang, rasa kegusaran. Jadi banyaklah dia search, tengok video dan sebagainya kan. Jadi boleh tengok untuk persediaan. Kemudian bersyukur dan redha lah dalam sebarang keadaan. Apa saja kita punya package yang kita ambil, kita syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Mungkin ada package hotel dekat, ambil package hotel yang sederhana. Jadi kita redha je lah apa yang rezeki Allah bagi pada kita, kemampuan kita macam tu, kita syukur aja. InsyaAllah pada masa depan kita doa lagi pada Allah Taala, ya Allah lipat gandakan lagi. Gantikan balik duit-duit aku yang aku gunakan untuk umrah apa semua ni dengan rezeki yang berlipat kali ganda. Supaya akan datang dapat kita pergi. Niat untuk pergi umrah setiap tahun ni para jemaah ya. Niat untuk pergi umrah ni biar setiap tahun. Saya ada jemaah. Waktu saya bawa grup dengan Datuk Daud Cik Ngah itu pada bulan Oktober, 30 Oktober saya terbang. Ada saya jumpa 2-3 jemaah yang bila saya sembang, rupanya ini umrah yang ke-12 dia. Umrah yang ke-13 dia. Dia cakap gitu bukan nak tunjuk kata riak apa semua. Bukan. Dia cerita kat saya je. Nak menunjuk bagi apa dia? 12 tahun lepas, pertama kali dia pergi umrah, dia terus rasa seronok, rasa cinta nak pergi umrah setiap tahun. Tempat lain tak pergi tak apa. Tak berjalan ke Switzerland ke Beijing ke Jepun ke apa lantak situ lah. Tak pergi jalan tak apa. Yang penting dalam hati dia bila dia pergi Mekah pertama kali dia pergi, apa doa dia kata? Saya doa Ustaz, saya minta pada Tuhan, ya Allah kau gandakan balik aku punya rezeki apa semua dengan lipat kali ganda. Biarlah aku dapat pergi ke Baitullah ini, dapat datang ke Baitullah, dapat buat umrah setiap tahun. Dan Alhamdulillah Ustaz, saya ni kerja biasa-biasa aja. Kan, jemaah saya tu kerja guard. Dia kerja pak guard je. Kerja guard. Jaga guard untuk perumahan apa semua. Tapi dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada dia dan dia niat untuk pergi tiap tahun betul dapat pergi. Memang tiap tahun. Dia kata ni umrah saya yang ke-12 ni Ustaz. Dapat pergi pula dengan Ustaz kata dia. Jadi dia kata ini umrah yang ke-12. Setiap tahun saya doa dapat pergi umrah. Jadi niat dia menentukan segalanya. Oleh demikian untuk tuan-tuan, pasang niat begitu. Supaya Allah Ta'ala dah tahu kita punya niat memang kita ni suka dan cinta untuk pergi ke Mekah Madinah. Ya Allah, bagilah aku dapat pergi umrah setiap tahun. Cuma 2 tahun lepas saya dapat pergi. Sebab COVID ni apa semua ni kan, pandemik, tak dapat pergi. Ni dapat pergi balik semula lah. Kan gitu. Tapi niat itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa walaupun apa saja background kita kerja apa semua, jangan kita rasa, alah aku ni kerja biasa aja, duit pun tak ada. Jangan cakap gitu. Cakap duit tak ada, memang tak ada betul kan? Kan? InsyaAllah doa pada Allah, ya Allah kerja apa pun kita, Grab ke, Foodpanda ke, kerja apa pun kita, InsyaAllah Allah Ta'ala punya rezeki. Rezeki bukan milik Grab, bukan milik Foodpanda, bukan milik siapa-siapa. Dia milik Allah Ta'ala. Kerja apa pun kita, Allah kata ada duit, ada rezeki, Allah bagi. Banyak pada kita. Jadi, niat dulu. InsyaAllah. Tiap tahun nanti Allah jemput tuan-tuan kita semua untuk menjadi tetamu dia insyaAllah. Maka betulkan niat, kan? Betulkan niat. Kemudian menjauhi perbuatan dan juga percakapan yang tidak baik. Kan yang mana kita ni biasa lazimi dekat Malaysia ni, jumpa geng-geng membawang kita, udah-udah lah kan, ni pergi Mekah ni kan, pergi Mekah. Jangan kita nak mencela, jangan kita nak mencaci, jangan kita nak mengumpat orang. Jagalah percakapan, jagalah perbuatan kita kan. Dia menentukan ibadah kita. Banyak pahala dan banyak juga dosa yang boleh dapat dekat Mekah Madinah ni jika sekiranya kita isi dengan perkara-perkara yang tidak baik apa semua. Kebergantungan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah adab kita di tanah haram. Jangan kita buat benda-benda khurafat, cari kelambu Kaabah contohnya kan. Ada jemaah. Kan ada jemaah yang pergi Mekah tanya saya, Ustaz, kelambu Kaabah ada jual tak?
Kelambu Kaabah nak buat apa je? Tak adalah orang kata kelambu Kaabah kalau pergi Mekah cari kelambu Kaabah nanti boleh letak dekat kedai jadi maju. Kan? Letak dekat saya punya permis perniagaan jadi hebat nanti. Maka dia lebih percaya kelambu Kaabah daripada Allah Ta'ala. Jadi ini berat. Jadi jauhi benda-benda khurafat apa semua ni kan. Gitu. Dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah SWT. Tonton dah pergi tempat yang paling mustajab doa dah Mekah Madinah ni. Jadi jangan bergantung pada benda lain. Masa tawaf itu doa lah. Itu tempatnya mustajab doa tu. Tengah tawaf pusing 7 kali pusingan. Tengah sa'i apa semua tu tempatnya mustajab doa. Tengah kita berada dalam Masjidil Haram, tengah nak tunggu waktu solat masuk ke apa semua, doa pada Tuhan. Itu yang paling mustajab. Tak payah nak cari kelambu Kaabah, cari tiang jin untuk cari panjang umur, cari macam-macam lah kan. Kalau saya nak senaraikan benda-benda khurafat ni panjang. Kan? Jadi benda-benda gitu kita jauhkan. Hanya gantung pada Allah Ta'ala dan kita berdoa direct pada Tuhan. Jangan ada benda-benda lain. Dan sedar diri bahawa kita ini menjadi tetamu Allah, kan. Bila kita sedar bahawa kita datang ke Mekah ini menjadi tetamu Allah, maka sudah pasti perbuatan kita, percakapan kita, pertuturan kita, akhlak kita akan dijagalah insya-Allah. Sebab apa? Kita sedar kita datang ini menjadi tetamu Allah. Maka sebagai tetamu ada adab yang perlu kita jaga, ya. Dan tunjukkan akhlak yang terbaik, akhlak yang mulia. Saling bantu-membantulah. Yang mana jemaah-jemaah kita ni tolong-tolong, kan. Memang ada mutawib, satu bas ada seorang mutawib, tapi kadang-kadang mutawib dijaga satu bas 45 jemaah. Bagasi apa semua yang kecil, yang besar apa semua, tolong-tolonglah abang-abang, kan, ayahanda yang hebat-hebat, yang gagah perkasa ni, bantu-bantu mutawif ketika mana nak turunkan beg apa semua. Tengok jemaah-jemaah kita, ayahanda bonda kita yang mana uzur apa semua, minta tolong bawakan keluar wheelchair dia, kan, bawakan keluar beg bagasi apa semua. Allah bagi pahala, kan, takkan tak nak pahala. Mesti Allah Ta'ala bagi pahala atas bantuan kita. Jangan buat kering aja, dah ambil beg dia kering aja, kan. Macam tak apa-apa. Orang tua yang ayahanda kita, ayahanda bonda kita yang jadi satu family, satu bah ni, punyalah, kan, dengan kain ihramnya terkangkang buat keluar beg apa semua, kan. Risau terloncut aja kain ihram itu. Jadi tolong dan juga saling membantulah, kan. Bantulah mutawif kita, sebab mutawif ni macam saya seorang mutawif, kita ni banyak juga benda nak kena buat, dengan nak uruskan kunci bilik, nak jumpa pegawai lagi, nak bagi edaran kunci. Jadi mana-mana yang boleh kita bantu. Contohnya macam nanti dekat Madinah nanti nak kena isi HSO, kan, Home Civilian Order. Ayahanda bonda kita ni kadang-kadang tak pernah pegang smartphone, yang dia pernah pegang Nokia 3310 aja, kan. Yang mana smartphone tak pernah pegang. Jadi itu pun anak terpaksa beli. Sebab apa? Sebab nak kena ada beli seorang satu untuk tawakalna, iktamarna, dan juga untuk SIM card Saudi, kan. Jadi kena ada seorang jugalah smartphone. Jadi yang mana isi borong HSO tu, mutawif akan ajar, dan juga jemaah-jemaah lain tolong bantu isikan untuk ayahanda bonda kita ni, kan. Gitu. Sebab saya pernah uruskan hari tu dekat tengah malam baru habis ni, 2-3 pagi pun ada juga tengah isi lagi HSO yang tamu apa semua, kan. Tapi alhamdulillah jemaah-jemaah bagus membantu. Itu pun membantu pun 12 tengah malam baru habis, 2-3 pagi baru habis urusan, kan. Punyalah nak kena detail isi HSO tu, sebab kita takut kita salah isi nanti tak dapat kuarantin kat rumah. Nak apply kan untuk tamarna, kan, untuk ibunda dan ayahanda kita ni yang mana tak apa faham handphone, nak kena bantu untuk apply kan umrah dia, untuk apply kan raudah dia dan sebagainya. So kita tolong-tolonglah. Mungkin akan sebilik dengan geng-geng perempuan, yang mana haji akan duduk dengan geng-geng lelaki. Mungkin ada pasangan yang muda dapat badi satu bilik tu yang muda. Tolong-tolonglah ayahanda bonda kita ni. Mudah-mudahan dengan pertolongan kita itu, insya-Allah Allah bagi kita pahala yang banyak, insya-Allah, ya. Baik, seterusnya kita terus bicarakan berkaitan dengan umrah, ya, umrah. Sebab saya nak bagi tuan-tuan kebebasan untuk bertanya soalan. Mungkin dalam pukul 11-10 minit nanti boleh bertanya soalan, nak tanya. Sebab saya lebih suka jawab soalan. Sebab soalan ni jemaah dia, ialah dalam bab tajuk pembincangan kita ni, ada bab yang kadang-kadang tak dinyatakan. Maka persoalan-persoalan gitu lebih suka saya jawab berbanding kita hanya menyampaikan saja. Gitu, kan. Okey, baik. Kalau ada soalan boleh type apa semua, nanti admin kita akan up soalan kita nanti pada jam 11 pagi kurang lebih, ya.
Baik, umrah. Umrah ini adalah mengunjungi Baitullahil Haram pada bila-bila masa dengan mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Itulah definisi umrah. Umrah ialah mengunjungi Baitullah. Pergi ke Mekah tu, pergi ke Baitullah. Pada bila-bila masa, bila-bila boleh. Cuma kita ni adalah package-nya kan. Sebab kita kat Malaysia, kita bukannya orang Saudi. Kalau kita orang Saudi, beruntung tuan-tuan duduk kat Saudi ni. Kan? Duduk di Saudi ni beruntung. Bila rasa nak pergi Mekah boleh pergi. Start kereta pergi aja. Tapi kita ni, oleh kerana kita ni orang Malaysia, dia punya peraturan dia. Ada visa nak kena apply untuk masuk ke tanah suci Mekah dan juga Madinah Al-Munawwarah ini. Paling pendek pun 12 hari. Paling panjang pun ada package untuk 22 hari. Paling panjang lagi ambil package sebulan Ramadan. Ni dah keluar lah ni. Package sebulan Ramadan dah keluar. Kok ada siapa-siapa yang teringin? Ustaz, saya teringin. Kan, ni dah 2 tahun dah pandemik COVID ni. Kali ni kau punya saya nak bagi. Penuhi betul-betul visa. Sebulan Ramadan. Ada tak Ustaz package tu? Ada package tu. Siapa yang nak tanya lebih detail pasal package umrah berkaitan dengan Ramadan ke, package selain daripada Ramadan sepanjang tempoh 1443 Hijrah, boleh PM saya. Ni nombor telefon saya. InsyaAllah saya boleh bantu untuk mendaftarkan jemaah haji-hajah sekalian, ayahanda bonda, saudara mara apa semua, boleh ambil nombor telefon saya untuk kita buat pendaftaran terus direct daripada Kuala Lumpur, insyaAllah. Kita bantulah dari sudut pengurusan apa semua, pendaftaran dan sebagainya. Boleh tanya kalau nak tanya pasal package-package ni. Jadi bila-bila masa aja tuan-tuan boleh pergi umrah, insyaAllah. Cuma kita ada tarikh yang ditentukan untuk pergi apa semua, sebab kita ni orang Malaysia, so kena ada visa. Dan kita masuk ke Baitullah itu dengan melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Tawaf 7 kali pusing, sa'i 7 kali pergi balik dengan syarat-syarat sah semuanya. Bercukur bergunting, maka dapatlah satu umrah. Maka kurang lebih mudah aja kan. Dan dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah, kata Allah, ibadah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata wa atimmu, dan sempurnakan. Bermakna buat umrah ini bukan ibadah peleceh. Bukan main suka-suka aja buat umrah, main belasah aja tanpa ilmu. Dia mesti ada persediaan untuk buat umrah. Macam kita katakan tadi, adab sebelum pergi ke tanah suci. Okey, baik. Kita ceritakan pula berkaitan dengan apakah dia rukun-rukun umrah dan juga wajib-wajib umrah. Umrah ini dia melibatkan rukun yang 5 dan juga wajib umrah yang 2. 5 rukun umrah, 2 wajib umrah. Apakah beza antara rukun dengan wajib? Rukun umrah kalau sekiranya tak buat, tertinggal, tak dapat umrah. Adapun yang wajib umrah kalau sekiranya tak buat, tertinggal, maka dikenakan dam sahaja tapi umrahnya sah. Itulah beza di antara rukun dan juga wajib. Adapun nak buat umrah, rukun dan wajib digabungkan sekali. Yang pertama sekali, rukun umrah adalah niat ihram umrah. Kalau tak niat ihram umrah, nak dapat umrah macam mana? Macam kita semayang. Tak niat semayang zuhur, sah ke semayang zuhur? Tak sah. Tak niat semayang subuh, sah ke solat subuhnya? Tak sah. Maka kena niat semayang tu semayang apa, barulah sah semayang tersebut. Maka sama juga dengan umrah. Kena niat ihram umrah, barulah dapat umrah, barulah on kita punya umrah itu. Maka nak niat tu di mana? Nak niat itu di miqat. Maka niat itu rukun, niat di miqat itu adalah wajib umrah. Macam kita daripada Malaysia yang akan masuk ke Mekah dahulu. Tuan-tuan yang masuk Mekah dulu, macam mana tak tahu Ustaz? Saya ni masuk Mekah dulu ke Madinah dulu? Tanyalah dengan Andalusia kan. Boleh telefon, pergi balik cawangan yang mana tuan-tuan daftar ke, ataupun mutawif ke, ataupun ejen-ejen yang tuan-tuan daftar kan, yang mana daftar dengan saya, tanya saya lah kan. Jadi kita boleh beritahu mana sektor yang tuan-tuan masuk kan, Mekah dulu ke Madinah dulu. Kalau yang masuk Mekah dulu, maka dia akan niat ihram umrahnya di Qarnul Manazil. Bila naik kapal terbang MH ataupun Saudia, 30 minit sebelum menempuh Qarnul Manazil, dah niat. Niat di miqat, makna kata niat sebelum miqat. Bukan niat di miqat tu, niat di miqat dan selepas miqat. Bukan. Niat mestilah sebelum menempuh miqat.
Kenapa kena niat sebelum, Ustaz? Sebab apa? Sebab kapal terbang dia terbang 900 km sejam. Miqat Qaunul Manazil tu sebuah kampung yang besarnya kurang lebih 10 km aja. Gamaknya berapa lama dia nak lepas 900 km, nak lepas 10 km ni? Baru 5-6 saat niat dah lepas kan. Jadi tak sah kita punya niat. Maka niat kita mestilah sebelum miqat. Itu maksudnya niat di miqat ialah niat sebelum miqat. Sebab kita tak boleh turun. Mana ada kapal terbang berhenti kejap lepas tu baru turun terbang. Kan terempeh dia. Tapi bagi mereka yang akan masuk ke Madinah dahulu, tak payah niat di Qaunul Manazil. Niat nanti di mana? Di Bir Ali. Kan? Daripada hotel Madinah, dah pakai ihram siap-siap, pakai ihram, terus saja bas akan menuju ke Bir Ali. Di situ kita akan turun. Di Bir Ali pun kita boleh turun, pergi bilik air, tandai apa semua, ambil wuduk. Kita boleh melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat duha, solat sunat ihram umrah, dan niat terus dalam masjid ataupun niat dalam bas bersama dengan mutawif nanti pun boleh. Bas bergerak aja semua sekali dah ada niat di dalam hati. Maka Bir Ali tak ada masalah, dia boleh turun, boleh kita pergi masjid semayang. Tapi kalau Qaunul Manazil di kapal terbang yang terbang laju saja, maka niat 30 minit sebelum melintasi miqat Qaunul Manazil. Bila dah niat sahaja, on 13 larangan ihram umrah, kan? 13 larangan ihram, insya-Allah kita akan sentuh 13 larangan ihram. Kemudian kita sampai saja ke kota Mekah Al-Mukarramah, kita akan melaksanakan yang namanya ibadah tawaf 7 pusingan keliling Kaabah dengan syarat-syarat sahnya. Kemudian kita pergi pula sa'i, untuk bersa'i pula 7 kali pergi balik Safa Marwah, dan habis saja sa'i di Marwah kita pun bergunting ataupun berbotakkan, membotakkan kepala, bercukur botak, boleh, tak ada masalah, ya. Dan tertib pada semua ibadah rukunnya. Semua rukun itu kita kena tertib. Bermula niat, tawaf 7 pusingan, sa'i 7 kali pergi balik, cukur gunting, dan last sekali tertib pada semua rukunnya. Tak boleh sa'i dulu baru tawaf, tak boleh gunting dulu baru sa'i, tak boleh. Jadi kena ikut turutan rukun dia. Maka itulah dia yang dikatakan sebagai umrah. Selesai saja kita bergunting, maka dapatlah satu umrah. Jadi umrah ini tak macam haji, tak ada tempoh wukuf Arafah, tak ada melontar jamrah, tak ada. Ya, jadi umrah ni sangat simple. Maka untuk para jemaah, umrah tuan-tuan bersama dengan Andalusia, insya-Allah akan ditentukan nanti dengan melalui Iktamarna Business. Jadi satu grup dapat masuk bersama-sama dengan diuruskan oleh Muassasah Andalusia di Mekah. Untuk umrah kedua, ketiga, kita akan apply lagi kan di Iktamarna Business melalui Andalusia. Untuk umrah kedua, umrah ketiga, bergantung kepada slot kekosongan yang ada. Dan tuan-tuan, dengan adanya Iktamarna individu dalam handphone, boleh juga mohon slot umrah sendiri. Kan, tekan aja slot apa semua, boleh dapat umrah sendiri. Boleh tahan taksi, pergi Tan'im apa semua, dan boleh buat umrah lagi. Jadi, macam saya punya jemaah hari tu, pada penerbangan 30 Oktober, jemaah saya yang paling cemerlang dapat 6 kali umrah sendiri. 1 kali umrah bersama Andalusia, so ada 7 kali umrah buat. Itu memang semangat betul haji tu. Kan? Memang semangat betul. Haji Hajjah tu dapat 7 kali umrah bersama dengan Andalusia. Jadi, boleh buat lah. Boleh apply, tak ada masalah. Bergantung kepada kekosongan yang ada di dalam Iktamarna kita. Okey, baik. Maka sebelum kita nak niat ihram umrah, kalau kita masuk ke Mekah dulu, maka kita pakai ihram di Malaysia lah. Kan, di Malaysia. Sama ada nak pakai kat mana? KLIA ke ataupun nak pakai di rumah. Kalau rumah tuan-tuan sekitar Sepang, sekitar Dengkil, Bangi, Semenyih, kan, Shah Alam, boleh pakai di rumah lah. Nilai ke apa semua dekat kan, kurang lebih dalam 20 km, 25 km sampai ke LA dah. Pakai aja di rumah, kemas-kemas atas bawah 2 helai bagi lelaki, perempuan pakai dah telekung hitam apa semua, boleh pergi ke LA, siap dah, tak payah nak tukar-tukar dah. Adapun daripada jauh, daripada Ipoh, Perak, daripada Sabah, Sarawak ke apa semua, daripada Kelantan terbang ke KLIA apa semua, pakai baju biasa dulu. Nanti sampai KLIA ada urusan yang kita nak uruskan. Habis urusan itu, sebelum kita nak pergi ke immigration apa semua, ada surau. Kita boleh pakai di surau itu. Ya, kita boleh pakai. Ramai orang tak tahu surau di KLIA itu ada 2, satu di Anjung Tinjau, hujung sekali tapi jauh jalan ke depan sana. Satu lagi selepas gate
gate pelepasan antarabangsa tu kita bagi pasport dengan boarding pass dekat puan ataupun tuan yang menjaga gate tu. Kita pun turun eskalator. Bawa eskalator tu ada surau kan. Bawa eskalator tu ada surau. Ramai tak perasan. Ramai tengok depan aja turun pergi gate immigration. Sebelum gate immigration bawa eskalator bawah tu dia ada surau. Boleh pakai situ. Tak ramai orang tahu kan kat situ. Jadi boleh pakai kat situ, lapang aja kadang-kadang tak ada orang pun. Jadi kita boleh pakai slow-slow. Seorang lelaki seorang perempuan ada. Boleh, kalau perempuan biasanya lazim pakai apa yang dia ada lah. Nanti bila sampai kat Mekah baru dah salin telekung putih apa semua. Bagi lelaki nak kena pakai ihram siap-siap 2 helai ni, supaya kita tidak kelang kabut nak pakai dalam kapal terbang dengan ruang sempit, orang ramai, jamban sempit. Lalah kita punya kat ihram nanti terkena najis ke apa semua kita pun tak perasan. Jadi pakai dekat surau tadi ni, lapang, surau besar. Jadi kita boleh pakai slow-slow apa semua dan boleh ambil wuduk. Wuduk untuk apa? Untuk kita bersihkan. Melazimi wuduk ni tuan-tuan, amalan ahli syurga. Kan? Melazimi, dia tak kisahlah nak pergi umrah ke, sekarang ke, kita kat rumah ni ke, tengah tengok live di Facebook Andalusia ni, ataupun tuan-tuan ada kat pejabat ke kat mana pun, melazimi wuduk itu adalah amalan ahli syurga. Siapa punya amalan? Amalan Sayyidina Bilal bin Rabah. Satu hari Nabi mimpi, Nabi tidur, Nabi nampak dan Nabi dengar tapak kaki Bilal bin Rabah di dalam syurga. Bila besok pagi tanya, wahai Bilal, apa amalanmu? Malam tadi aku dengar tapak kakimu di syurga. Tak ada apa ya Rasulullah, amalan saya biasa-biasa aja kan. Tapi satu amalan lah yang mungkin saya amalan istiqamah. Apa dia? Melazimi wuduk. Habis batal wuduk sebab kentut, ambil wuduk segera. Ada wuduk aja kan. Bukan nak kata semayang aja, luar semayang pun berwuduk aja. Bermakna dia adalah orang yang sentiasa bersuci. Bila wuduk ni confirm suci. Sebab orang yang ada hadas kecil, hadas besar, tak akan bersuci, tak akan suci dia selain daripada kalau hadas besar kena mandi wajib. Kalau hadas kecil kena ambil wuduk. Maka lazimi wuduk itu bagus untuk kita lah. Suci je kita ni kan. Bukan kata nak tidur je ambil wuduk. Masa kita jaga ni pun lazimi wuduk. Batal wuduk, ambil wuduk lagi. Batal wuduk, ambil wuduk lagi. Itu adalah amalan Bilal bin Rabah. Bilal antara ahli syurga. Dengar tapak kaki di syurga. Sebab apa? Amalan dia yang melazimi wuduk ni. Maka kita boleh buat amal melazimi wuduk. Maka pakai dengan sempurna ihram apa semua. Pastikan slipper nampak jari 5 kanan 5 kiri, nampak tumit apa semua. Bagi perempuan boleh pakai telekung hitam aja. Nanti bila sampai ke Mekah baru boleh ganti telekung putih. Ya. Kemudian kita amalkan dulu sunat-sunat ihram. Mungkin ini kita boleh lazimi di rumah lagi lah sebelum kita nak pergi KLIA ke apa semua. Sebelum kita nak pergi KLIA, antara sunat-sunat ihram yang pertama sekali, mengerat kuku kan, potong kuku bagi pendek ke apa semua, rapikan janggut, misai janggut, rambut-rambut kita, menanggalkan segala bulu-bulu dekat anggota badan, mandi sunat ihram, mandi sunat musafir, kemudian ambil wuduk, sama jugalah melazimi wuduk, memakai minyak rambut kan, apa semua, memakai kain ihram yang berwarna putih. Ini semua sunat. Dan juga solat sunat ihram. Kita boleh buat solat ihram kalau masuk Mekah dulu, boleh solat ihram di rumah lagi. Lepas solat sunat ihram, solat sunat musafir pula, terus keluar. Bagi mereka yang masuk daripada Madinah akan pergi ke Mekah daripada Bir Ali, kita boleh buat benda tu semuanya dekat Masjid Bir Ali. Kemudian amalan sunat semasa niat ihram, menghadap arah kiblat dan juga berada dalam keadaan berwuduk. Kan? Kalau kita duduk dalam kapal terbang, memang kapal terbang tu sedang terbang ke Saudi, maka kiblat kita memang ke depan lah. Itu sunat-sunat. Amalan sunat selepas berniat ihram ialah bertalbiyah. Kan, bagi lelaki menguatkan suara untuk bertalbiyah, berdoa, baca Al-Quran, zikir. Kan, ini janganlah kita nak pergi Mekah dan niat di Qaunul Manazil, duk tengok cerita James Bond lagi kan. Kan, ini bukannya pergi London ni, ini pergi umrah ni. Jadi berdoa, buka rancangan-rancangan agama, ada bacaan Al-Quran daripada Sudais lah siapa ke, buka untuk kita buat dengar bacaan apa semua kan. Elakkan daripada berbual-bual kosong, daripada perkara-perkara yang lara kan, apatah lagi benda-benda yang maksiat, jauhkan. Kerana ini perjalanan ibadah umrah, kita tak nak benda-benda yang lara menjadi intipati kepada ibadah kita. Itu yang pasti kita tekan dan kita ingatkan ya. Okay, baik, itu antara perkara-perkara sunat ihram umrah. Baik, macam mana kita nak berniat ihram umrah pula? Bila kita terbang masuk ke sektor Mekah dulu,
30 minit sebelum kita melintasi miqat, kita berniat ihram umrah. Dan juga bagi mereka yang masuk daripada Madinah akan berniat ihram umrah ini di Bir Ali. Bagaimana niatnya? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan ibadah umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Saya ulang. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu niatnya. Bagi lelaki. Bagi wanita, boleh pakai niat bersyarat. Kan niat bersyarat. Kan? Sahaja aku mengerjakan ibadah umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya aku terhalang oleh halangan-halangan syarak, ketika itu aku jadi halal. Maka kita boleh berniat ihram bersyarat bagi wanita. Sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, ketika itu aku akan bertahallul pun boleh juga. Kan? Ikutlah ayatnya. Kalau kita kata sekiranya aku terhalang satu ketika itu aku jadi halal, sampai Mekah ditakdirkan kita uzur, automatik keluar daripada ihram. Tak ada option dah, tak ada pilihan. Tapi kalau sekiranya aku sekiranya nak begini, sekiranya aku sekiranya aku terhalang oleh halangan-halangan syarak, ketika itu aku akan bertahallul, bermakna kita ada pilihan. Nak tahallul ke ataupun nak stay dulu ke. Gitu. Maka dua-dua niat boleh pakai, tak ada masalah. Cuma kalau saya lebih suka jemaah wanita dalam umrah ini pakai niat yang tadi itulah. Sekiranya aku terhalang oleh halangan-halangan syarak, ketika itu aku akan bertahallul. So kita bagi keputusan untuk keluar ihram. Maka kalau kita betul nak keluar, buka tudung, ambil gunting, zap aja rambut kita, maka kita dah keluar ihram umrah. Adapun niat bersyarat ini hanyalah bagi wanita sahaja, tidak bagi lelaki. Lelaki niat ihram biasa, kan? Perempuan saja yang niat ihram bersyarat. Okey, baik. Kemudian larangan-larangan ihram yang 13. Bila dah niat saja 13 larangan ihram. Yang pertama sekali kita nak bicarakan berkaitan dengan bentuk-bentuk larangan ihram ni. Ada 13. Tapi diklasifikasikan dalam dua. Yang pertama sekali tarafuh, yang keduanya itlaf. Iaitu tarafuh ni apa? Larangan-larangan ihram yang bersifat bersukaria, seronok dan juga berhias-hias. Adapun itlaf ialah larangan ihram yang berbentuk menghilang, menggugur, membinasakan. So ada dua jenis larangan ihram, ada dua kategori. Ada 13 larangan ihram. 13 larangan ihram itu dimasukkan ke dalam dua jenis larangan ihram. Itlaf dengan tarafuh. Ya. Bentuk tarafuh yang bersukaria, berhias apa semua ni, yang pertama sekali menutup kepala bagi lelaki. Bagi orang lelaki tak boleh pakai kopiah dah. Kan dalam ihram tak boleh pakai kopiah, kena free hair gitu bagi lelaki. Ya. Adapun perempuan memang kena pakailah sebab perempuan pakai tudung, tak ada masalah. Kemudian yang keduanya memakai pakaian yang bersarung, berjahit dan juga bercantum bagi lelaki. So orang lelaki tak boleh pakai jubah lah. Jubah, sarung tak boleh. Pakai seluar. Seluar panjang ke, seluar pendek ke, seluar kecil ke, kan, spender, boxer tak boleh pakai. Ya. Kalau yang pakai cawat ikat tepi boleh, Ustaz. Kan cawat boleh, yang jenis terbuka gitu, kita pun ikat tepi. Itu boleh, tak ada masalah ya. Cuma lazimi diri untuk tidak pakai apa-apa. Sebab apa? Sebab itu yang disarankan oleh agama. Orang lelaki-lelaki pakai ihram 2 helai aja, jangan pakai apa-apa dalam. Itu yang disarankan oleh agama untuk buat umrah ni. Maka bermula sekarang, jangan pakai apa-apa. Kan? Pergi masjid, kan? Pergi mana, pakai kain pelekat aja. Kan? Pergi naik motor, berangin dalam, kan? Bagi berangin ke dalam, kan? Jadi, lazimi untuk tidak pakai apa-apa ni. Sebab apa? Sebab yelah pakai seluar kecil apa semua ni, risau kan, kita ni kencing tak betul apa semua, ada saki-baki najis dekat spender kita apa semua, nanti boleh membatalkan umrah kita. Okay, baik. Kemudian yang ketiga, menutup muka bagi wanita. Wanita memakai menutup muka tak boleh. Tetapi dalam patrah kita ni umrah pasca Covid, dibenarkan untuk wanita memakai mask ini. Menutup muka bagi wanita dibenarkan. Kan? Ini keputusan Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan yang baru-baru ni berlangsung. Dah boleh dah pakai. Kenapa? Kerana darurah, masyaqqah kesihatan. Maka oleh demikian boleh pakai mask bagi wanita. Ya. Okey, baik. Kemudian
Yang keempat, memakai sarung tangan. Ya, sarung tangan lelaki dan perempuan tak boleh pakai. Minyak wangi, bau-bauan tidak boleh. Minyak di kepala, janggut tidak boleh. Mukaddimah jimat ataupun pendahuluan persetubuhan tidak boleh. Bersetubuh, dan juga yang kesembilannya adalah nikah kahwin. Kan mengahwinkan, mengahwini, terkahwin tak boleh. Ada orang terkahwin kan. Ini 9 bentuk adalah bentuk tarafuh, berseronok dan juga berhias-hias. Apa masalahnya? Jika dilakukan dengan sengaja, 9 benda ini berdosa dan dikenakan dam pada dia. Tapi kalau sekiranya tidak sengaja ataupun terlupa, maka dimaafkan, tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Sebab apa? Terlupa. Terlupa tak apa. Sebab dia tidak ada apa-apa, merosakkan apa-apa. Sebab dia berbentuk suka apa semua kan. Bentuk bersukaria, berhias saja, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jika sekiranya satu lagi yang berbentuk larangan ihram yang berbentuk itlaf, iaitu itlaf ini yang menggugur, menghilang, merosak dan membinasakan. Maka kalau yang 4 ini, maka kalau sekiranya sengaja ataupun tak sengaja, dikenakan dam pada dia. Apa dia? Yang pertama sekali, rambut ataupun bulu di anggota badan. Tak sengaja duk bumpel janggut, tarik, lepas pop, tercabut selai. Maka walaupun tak sengaja, tapi dikenakan dam juga. Apa sebab? Sebab tercabut satu helai bulu. Memang tak berdosa sebab tak sengaja, tapi dam still kena bayar sebab dia membinasakan. Tapi kalau dia gugur dengan sendirinya, macam bulu mata gugur dengan sendirinya, rambut gugur dengan sendirinya, itu tak ada masalah. Macam orang perempuan kadang-kadang memang rambut gugur sendiri. Dia orang lelaki dia tak apa, dia rambut kuat. Yang perempuan jenis rambut gugur selalu tu apa semua, pergi buat rebonding. Bagi kuat sikit rambut tu apa semua, bagi nipis-nipis sikit gitulah. Ya. Baik, yang keduanya kuku. Kan ketip kuku, kita lupa dalam ihram ni. Kita pun ketip kuku tam. Maka terlupa dimaafkan, bermakna tak berdosa, tetapi kena bayar dam juga sebab dia still membinasakan kuku. Yang ketiga, memburu dan juga membunuh binatang buruan. Ini jangan berlaku lah. Ya, jangan berlaku. Tapi kalau berlaku pun, kalau sekiranya ada orang yang memburu belalang. Belalang termasuk binatang buruan di Saudi. Oleh demikian, memburu binatang juga tidak dibolehkan. Ya. Yang ke-13, mendebang dan juga mencabut pokok. Ini pun jarang berlaku lah. Ya. So, 4 perkara ni, tak sengaja, tak berdosa. Tetapi, dia kena juga bayar dam kerana atas alasan gugur, hilang, rosak dan juga binasa dia. Okey, baik ya. Itu adalah jenis-jenis larangan ihram yang 13 diklasifikasikan pada tarafuh dan juga itlaf. Okey, baik. Kemudian masa yang sikit lagi berbaki ni, saya nak sentuh pula berkaitan dengan syarat-syarat sah tawaf. Kan? Syarat-syarat sah tawaf. Ini penting. Ya? Ini major. Ini benda-benda yang mustahak untuk dibahaskan. Ya? Kalau ikutkan ceramah umrah ni 4 jam tuan-tuan. 4 jam tak cukup. Ya. Okey, baik. Untuk syarat-syarat sah tawaf, yang pertama sekali mesti menutup aurat dengan sempurna. Pastikan aurat kita tertutup dengan rapi, apa semualah. Jangan kita punya ihram di bawah tu di bawah pusat. Kan mesti di atas pusat dan atas sikitlah. Ya. Yang mana perempuan yang terlekung, pastikan ni, rambut yang selai 2 ni dia tak keluar. Kan dia rambut kadang-kadang perempuan dia suka terkeluar selai 2 kat sini. Kan kiri, kanan. Khususnya bagi wanita yang suka pakai spek mata ni, dia kadang terkeluar. Tarik spek terkeluar sekali dengan rambut. Maka pastikan rambut tidak terkeluar apa semua. Yang keduanya, suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Perempuan yang ada uzur maka tidak boleh buat umrah. Dia kena suci daripada kedua-dua hadas. Yang ketiganya, suci badan pakaian daripada tempat najis. Cek kain ihram kita sebelum kita nak mulakan tawaf, cek semua. Yang mana perempuan tolong semak-semak member kat depan tu. Yang mana lelaki tolong semak-semak kain ihram. Haji tengok saya ada tak kain, takut ada tarik-tarik burung merpati kan, dia bersayung-sayung apa semua kat atas tu. Dia takut dia berak kan, dia melepaskan bam. Kena kita punya kain ihram, maka kena suci, kena bersihkan dulu dan kena ambil wuduk lepas tu. Kemudian yang keempat, bermula pada sujud Hajarul Aswad. Mula daripada lampu hijau Hajarul Aswad dekat Kaabah, belah kanan tu ada lampu hijau. Maka inilah garisan mula, garisan tamat. Itulah mula, itulah tamat. Ya? Itulah mula, itulah tamat. Baik apa saja umrah, inilah dia punya permulaan tawaf dia. Tawaf umrah ke, tawaf ifadah haji ke, tawaf tahiyatul bait ke, tawaf sunat, tawaf wadak, tawaf kudum, inilah dia tawaf permulaan. Ya. Baik, yang kelima, jadikan Baitullah di sebelah kiri dan berjalan terus ke hadapan.
Baitullah pastikan di sebelah kiri kita dan kita berjalan ke depan tanpa kita berpusing-pusing berdan apa semua. Ya. Yang keenam, dalam Masjidil Haram. Mestilah kita bertawaf itu dalam kompleks Masjidil Haram. Sama ada di medan tawaf ataupun di tingkat 1, tingkat 2 kalau dah buka besok, boleh kita bertawaf. Ya. Kemudian kekal niat tawaf kita. Jangan kita sambil-sambil tawaf, sambil kita pegang handphone, sambil kita buat selfie, apa semua rakaman-rakaman Facebook, TikTok ke apa semua, jangan. Kerana batal kita punya pusingan tawaf. Kerana niat sudah lari. Ini bukan niat bertawaf umrah, ini niat tawaf selfie, tawaf TikTok, kan, tawaf YouTube dan sebagainya. Maka tak boleh. Pastikan bila tawaf umrah, handphone kita simpan-simpan, jangan pegang-pegang. Takut terambil gambar, takut terakam video yang tidak sepatutnya, takut lari niat. Baik. Dan yang ke-8 adalah cukup 7 pusingan dengan yakin. Kita pusing Kaabah itu pastikan yakin betul 7 pusingan dan habis, ya. Kalau kita ada keraguan 6 ke 7, ambillah 6. Tambah 1 pusingan lebih tak apa, beliau lebih, jangan kurang. Itu yang paling penting. Okey, baik. Kemudian selesai kita bertawaf dengan sempurna apa semua, kita boleh pergi pula ke Bukit Safa untuk melakukan sa'i pula antara Safa dengan Marwah. Ya. Antara syarat syah sa'i yang pertama sekali dilakukan selepas tawaf umrah. Lepas tawaf umrah, pastikan sa'i kita dibuat ini selepas kita selesai dengan yakin betul 7 pusingan apa semua tadi, selesai kita punya tawaf, barulah kita pergi ke Bukit Safa untuk kita melakukan sa'i. Maka di Bukit Safa tu ada tulis kan, Safa start kan, maka di situlah mulanya. Marwah end, gitu. Jangan mulakan kat Marwah. Kan ada juga jemaah yang salah mula. Dia mula kat Marwah dulu kan. Macam mana dia boleh ke sana pun saya muskil kan. Tapi kalau dulu jemaah haji, ada juga yang berlaku kan. Al-maklum lah. Jemaah-jemaah haji ni kadang-kadang duduk dekat jalan Riyah apa semua kan. Dia orang datang tu jalan kaki daripada arah Marwah. Jadi dia pun main bantai masuk daripada Marwah, jalan terus kan. Tapi kita ni jemaah Andalusia, insya-Allah tak ada masalah. Sebab kita punya hotel semua di area Safa kan. Jadi kita akan habis tawaf dan kita akan dibawa oleh mutawif terus saja ke Bukit Safa untuk mula kat situ. Bacalah doa dulu sebelum kita nak mula kan, samalah juga dengan tawaf tadi. Kita niat dulu. Safa pun kita baca doa dulu. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Man hajjal baita wa tamara fala junah alaihi atafa bima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Bismillah, Allahu akbar walillahil hamd. Jalan terus menuju ke Marwah. Maka syarat sah sa'i yang pertama sekali dilakukan selepas tawaf umrah dengan sempurna. Yang kedua bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang ketiga cukup 7 kali pergi balik kan. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mula Safa habis di Marwah. Bukannya Safa Marwah kira 1, Safa Marwah Safa 1, 2, 3, itu macam 14 kali mau bengkok jalan kan. Yang 7 kali pun dah pening kepala dah kan. Kayak jalan daripada sengit dah. Kan ni apa halnya Haji? Terlarat Ustaz kan. Kaki pun dah sakit apa semua kan. Memang betul lah. Dia kalau tawaf tu okey lagi. Tapi bila kena sa'i, dia mental sikit. Sebab apa? Sebab nampak ujung kan. Mana Ustaz Marwah? Tu dia ujung. Sayup kat depan tu kan. 420 meter satu hala. Maka oleh demikian preparation mesti ada. Pergilah jogging ke, pergi gym ke, apa semua kan, ambil stamina bagi badan tu tak terkejut kan, tiba-tiba je nak jalan jauh apa semua kan. Okey, baik. Kemudian yang keempat, hendaklah sampai di Bukit Sa'i dan juga di kaki Bukit Marwah dengan sempurna pada setiap pusingan. Sampai betul Bukit Safa di atas tu, sampai betul Bukit Marwah di atas tu, bagi yang ground floor lah. Bagi yang level 1 dah dia mesti pusing bulatan tu, Marwah dan juga Safa. Makna sah betul, komplit kita sampai dah di Bukit Safa, Bukit Marwah. Jangan main shortcut aja. Kalau shortcut pun tak kurang tuan-tuan, barulah kurang 1-2 meter je kan. Biar habis betul supaya tidak ada rasa kegusaran di hati. Rasa macam tak sempurna tadi kita main shortcut aja. Dah lah kita punya hati berkata-kata kan. Jadi kita nak mengelakkan daripada hati kita berkata-kata apa semua, buat dengan sempurna, biar lebih jangan kurang, tak apa ya. Biar sampai betul di Bukit Safa tu
dan juga di Bukit Marwah, ya. Kemudian yang kelima adalah sa'i di Baitul Wadi, iaitu tempat yang dimaklumkan untuk kita bersa'i. Di ground floor ada, level 1 ada, level 2 ada. Boleh naik eskalator lah kalau naik tingkat atas. Macam saya tu bulan 10, bulan 11 memang boleh sa'i di tingkat 1, tingkat 2, aircon lagi. Yang keenam, mengekalkan niat sa'i. Bermakna kita bersa'i sama juga, jangan kita rakam-rakam, selfie, kita bertiktok lah apa semua. Kemudian kan daripada habis besok dah 7 kali pergi balik sampai ke Marwah dah cukup gunting, dah selesai. Daripada Marwah nak patah balik keluar ke sofa tu, boleh rakam, tak ada masalah. Apa sebab? Sebab sudah habis ibadah. Boleh lah rakam saja buat kenangan. Itu boleh, tak ada masalah, ya. Maka itu dia 6 syarat sah bagi sa'i. Adapun pilihan macam jalan kaki, berdoa, berzikir, apa yang kita nak ucapkan apa semua tu, itu adalah sunat-sunat sahaja bagi amalan tawaf maupun amalan sa'i. Nak naik skuter itu semua sunat kan. Naik skuter sunat ustaz. Sebab Nabi SAW dia naik unta pada umrah dia. Ketika mana dalam Nabi buat umrah, satu hari Nabi naik unta sambil bertawaf dan juga bersa'i. Bermakna menaiki tunggangan adalah dibolehkan untuk umrah ini. Makanya kita sediakan skuter lah. Masjidil Haram sediakan skuter, bukan sediakan unta. Kan unta kan berak-berak lah pula kan. Ini sediakan skuter. 57 rial 50 sen. Semalam saya tengok dah harganya. 57 rial 50 sen untuk single seat, 115 rial untuk yang double seat. Single seat, double seat. Dia ada yang jenis 2 orang boleh naik sama, dengan single boleh naik seorang aja. Maka boleh bayar. Standby. Siapa yang nak rasa lah tuan-tuan kan. Umrah boleh buat banyak kali kan. Umrah ketiga, keempat tu ambil lah skuter. Rasa pengalaman. Kalau tak naik skuter, tak ada pengalaman nak cerita kat orang kan apa semua kan. Aku hari tu alhamdulillah jalan kaki pun rasa, skuter merempit beramai-ramai dengan Ustaz Mentawif pun rasa juga kan. Ramai-ramai dengan Ustaz kan sama-sama. Gitu kan. Habis semua di amalan kita di sa'i di Marwah, maka tibalah masanya untuk kita bergunting dan juga bercukur. Maka yang pertama sekali syarat sah gunting mestilah masuk waktu. Masuk waktu maksudnya bukan waktu azan. Masuk waktu dah selesai sa'i di Marwah, itu masuk waktu lah tu. Bermakna dah selesai dah 7 kali pergi balik sa'i, kita pun dah masuk waktu ambil gunting dan kita boleh bergunting. Nak gunting di mana ustaz? Better gunting dekat hotel lah, dekat bilik kan. Sebab apa? Sebab kawasan sekarang ni dengan COVID apa semua, tong sampah pun tak disediakan. Kalau ada pun satu aja, itu pun ada polis kudu kilir apa semua. Payah kita gunting aja nanti dekat hotel. Tapi jangan lupa pula bertahalul tu. Sebab gunting tu tanda kita bertahalul. Mana yang dari gunting? Yang kedua, mesti rambut di kepala. Mana yang dikatakan rambut? Ini namanya rambut kan. Ini namanya janggut. Potong rambut bukan janggut kan. Ni main belasah aja potong janggut kan, tahlul dengan potong janggut. Kan, mana je? Udah. Dah potong dah tahlul je. Udah. Mana je? Sini saya potong. Kan. Haji tu dia potong janggut dia sikit, trim pula janggut dia. Ini bukan tahlul je, ini bahalul namanya. Salah potong. Potong yang ini bukan yang ini. Kan? Maka kena betul potongan itu. Berapa helai? Minima 3 helai rambut. Pendek-pendek lah kan. Ambil gunting, potong. Tak ada gunting, tarik aja. Tarik pun boleh, tak ada masalah. Cabut. 3 helai minima. Tak ada, ambil lighter, bakar. Kan kita jenis ada lighter ni, bakar kan. Janji pinasa 3 helai rambut, tak ada masalah. Ada pun perempuan boleh tarik aja rambut dia panjang kan. Tarik aja pun boleh, tak ada masalah. Ataupun gunting, kalau ambil yang hujung, ambil satu ruas jari pun boleh ya. Maka itulah selesai lah. Bila kita dah gunting apa semua, selesai. Bagi orang lelaki, disunatkan dengan 2 doa Nabi berbotak kepala. Botak, cukup botak, clear. Itu dapat 2 doa Nabi. Adapun bagi orang perempuan, gunting sahajalah. Jangan cukup botak pula. Jangan nanti dengan suami satu bilik, suami masuk bilik, oi terkejut. Kan ada toyol dalam bilik, rupanya bini aku. Kan, apa hal ni yang botak clear ni. Kan, kata suruh cukur. Yang cukur tu lelaki sahaja, bukan perempuan ya. Okey, baik. Maka selesailah kita punya ibadah umrah secara keseluruhannya. Jadi insya-Allah kalau sekiranya ada soalan-soalan yang ingin ditanya, lontarkan soalan tuan-tuan, kita boleh jawab satu persatu insya-Allah ya. Okey, baik. Ada soalan? Saya suka jawab soalan, jadi senang.
kita bagi masa yang secukupnya pada jemaah untuk bertanya. Kalau sekiranya ada soalan, boleh tanya sekarang ni. Ya. Boleh upkan, admin boleh upkan soalan. InsyaAllah kita jawab satu persatu persoalannya. Ada soalan? Sementara tunggu soalan masuk, saya nak menjawab dulu beberapa persoalan yang mungkin ada 2-3 hari ni ramailah yang bertanya soalan dengan saya berkaitan dengan macam-macam hukum hakam dan sebagainya. Berapa barang nak kena bawa ni, barang-barang apa Ustaz, kan, barang-barang keperluan ke apa semua ni. Nak cerita kat sini panjang. Sebab barang keperluan saja saya dah buat satu video dah khas. Nanti bagi tuan-tuan yang nak tahu barangan apa umrah yang lazim yang kita bawa lah. Bagi laki, bagi perempuan, boleh PM saya. Boleh PM saya nombor kat bawah ni. Saya boleh WhatsApp kat tuan-tuan, InsyaAllah. Kan, apakah barang-barang keperluan bagi jemaah laki dan juga jemaah perempuan. Nanti lepas habis pukul 12 ni, boleh WhatsApp saya nombor telefon ini. Boleh saya bagikan video dan juga dia punya kelengkapan senarai barangan. Tuan-tuan boleh print dan boleh cari barang tu dekat kedai ke apa semua. Kemudian menjawab juga persoalan yang kedua, ada jemaah tanya berkaitan dengan HSO. Nak isi di mana Ustaz? Kalau masuk daripada Madinah dahulu, kemudian baru ke Mekah, maka isi HSO itu di Madinah. Pada 7 ke 10 hari dah boleh isi dah HSO ni. Kelengkapannya pastikan ada IC, bawa IC, kad pengenalan. Yang keduanya, bukan depan pasport memang ada. Yang ketiganya adalah sijil vaksinasi. 3 ni aja barang yang diperlukan untuk isi HSO. 3 fail ini mestilah di-resizekan ke 250 KB. Kecilkan fail itu. Sebab apa? Sebab dalam laman web KKM HSO tu nanti, kita kena upload 3 dokumen tu sebagai bukti pengesahan yang kita ni seorang traveller umrah. Kan kita ni umrah, kita ni traveller, kita nak masuk nanti dengan kuarantin 7 hari ya. So dulu 14 hari. So sekarang ni kerajaan dah pendekkan tempoh 14 hari ke 7 hari. Kita doalah pada Allah supaya kerajaan pendekkan lagi tempoh kuarantin kita ni, mungkin daripada 7 hari ke 3 hari. 7 hari tu banyak benda boleh buat. Kan? Banyak benda boleh selesai. 3 hari sudahlah. 3 hari, 2 hari pun cukup dah. Kan? Sebab apa? Sebab kita ni dah dikonfirmkan negatif kan, di Saudi sana. Kita dah buat PCR test apa semua dah negatif. Itu sebablah kita ni boleh balik ke Malaysia. Maka kalau kita dah buat PCR di Malaysia, kita boleh bebas di Saudi. Kenapa tidak kita dah buat PCR di Saudi, kita bebas di Malaysia? Kan lah gitu. Sebab kita masuk ini dengan PCR dah. Kita bukannya masuk sahaja kat Malaysia ni. So bila kita dah buat PCR dan memang keputusannya negatif, jangkanya kita dimudahkan lah kan, dimudahkan, tak payahlah nak kena kuarantin. Kita complete masuk dah boleh jalan-jalan apa semua kan. Tapi tak apalah, kalau nak kena kuarantin pun mungkin sehari 2 cukup lah kan, sehari 2. Ini seminggu ni banyak benda boleh buat. Jadi kalau ada orang KKM yang sedang tengok live apa semua ni, itu antara saranan yang saya cadangkan lah untuk dipendekkan tempoh kuarantin itu. Okey, baik. Kemudian ada orang tanya juga berkaitan dengan cara isi. Nanti cara isi pun saya boleh bagi apa yang nak kena isi HSO ni. Antara yang mustahabnya jadi laman web yang kena buka. Daripada laman web itu, tuan-tuan kena isilah nama, email, alamat, nombor telefon apa semua. Alamat yang kita nak kuarantin di mana. Kita kena isi maklumat kita, kena upload tadi tu dokumen-dokumennya. Kemudian kita kena isikan kenyataan berapa jumlah bilik tidur yang ada di rumah kita, berapa banyak bilik air dan tandas di rumah kita, ada tak bilik tidur yang bersambung dengan tandas, berapa ahli rumah satu rumah tak termasuk kita, ada tak kanak-kanak kecil bawah 12 tahun, ada tak orang tua atas 60 tahun, ada tak orang yang sakit kronik, ada tak ibu mengandung. Itu dah antara soalan-soalan yang lazim yang ada dalam HSO itu. Oleh demikian, yang menentukan dapat ataupun tidak home quarantine itu bukan Andalusia. Yang menentukan adalah KKM. Kan? Maka kalau nak sekiranya dapat quarantine di rumah, kena isi HSO tu yang betul. Kan, yang betul. Kalau tak isi pun boleh, tapi tuan-tuan balik besok kena quarantine dekat pusat quarantine lah. Kena quarantine dekat Maik misalnya.
Ataupun kalau nak upgrade sikit, boleh quarantine dekat hotel. Kan, dekat hotel. Tapi kena bayar RM150 sehari. Jadi, bagi saya, dapat quarantine di rumah better lah kan. Sebab kita ni baru balik Saudi, nak kemas rumah, nak kemas beg, bagasi, banyak barang ni nak kena kemas. Segala kurma, segala jubah, segala macam-macam barang kita beli daripada Saudi ni apa semua. Kalau kita quarantine kat rumah, slow-slow kita boleh susun atur kita punya barang apa semua. Tapi kalau quarantine dekat pusat quarantine, leceh kan, leceh. Kita ni nak ke sana, nak kemari, nak uruskan beg bagasi apa semua, leceh. Rumah kita pula kena tinggal dah lah 12 hari kita pergi umrah, tinggal lagi 7 hari dan sebagainya. Jadi banyak benda lah kita boleh ni settle kalau kita dapat quarantine di rumah. Dan kalau hal kerja, kita boleh yelah, kita boleh uruskan hal kerja kita dengan tenang di rumah apa semua kan. Jadi mudah banyaklah kat rumah. Oleh demikian, kena isi dengan betul, insya-Allah. Kalau masuk daripada Madinah dulu ke Mekah, kemudian isi HSO di Madinah. Kalau masuk Mekah dulu, nak bawa ke Madinah, kemudian isi HSO di kota Mekah, dipandu dan dipantau oleh mutawif nanti, insya-Allah ya. Okey, kemudian ada soalan lain juga berkaitan dengan SIM card nak beli kan. SIM card apa semua, nanti SIM card juga bila kita sampai di bumi Madinah ataupun sampai di bumi Mekah, urusan yang pertama yang kita akan bantu jemaah adalah pembelian SIM card. SIM card, satu orang, satu SIM card, satu smartphone, satu aplikasi Tawakkalna, satu Iktamarna kan. Jadi seorang satu. Bentuk Iktamarna dengan Tawakkalna, bagi yang tak tahu, tak ada masalah, boleh PM saya, boleh WhatsApp saya boleh bagi bentuk Iktamarna dengan Tawakkalna mana yang nak di-download dalam Google tadi ni, Google Play Store ataupun Apple App Store. Ni saya perasan semalam ada jemaah dia pakai iPhone 6 ya, iPhone 6 tak boleh download Iktamarna kan. Kepada Apple user kat luar sana, betul ke tak betul ni kan berita tu. Kalau betul Apple tak ada menyediakan Iktamarna dalam Apple 6, tak lawan Android juga lah tuan-tuan. 200-300 punya Android murah-murah pun tapi boleh download dekat Google Iktamarna dengan Tawakkalna ni. Maka terpaksa pula beli kan handphone murah. Handphone murah aja kan. Macam ni kan, beli handphone murah apa semua ni murah aja. Jenama Lenovo baru 200.5 kan, besar gini. Tapi dia punya resolusi rendah lah. Dia punya kamera slow, dia punya kamera pun tak berapa cantik apa semua. Tapi boleh lah setakat ayahanda bonda kita nak pakai 12 hari ni kan, belajar-belajar lah guna. Anak-anak nanti hadiahkan mak ayah handphone kan. Ni ya mak, hadiah daripada Along Angah apa semua ni, handphone nak pergi umrah. Ni Along dah belikan SIM card kat Malaysia ni, SIM card sekian, ada 2 SIM card. Berapa banyak handphone nak kena beli? 1 handphone sudah, tapi kalau boleh ada dual SIM card. Bila ada dual SIM card, senang. 1 SIM card boleh SIM card Malaysia, 1 SIM card nanti Saudi. Cucuk dalam ni. Kemudian bila untuk di Saudi, kita aktifkan yang Saudi punya lah. Yang Malaysia punya kita boleh hold sekejap gitu. Gitu kan. Okey, baik. Kemudian lagi soalan lain, ada yang bertanya berkaitan dengan booster kan. Untuk cucuk meningokokol ACWY135, cucuk umrah ni bukan cucuk vaksin COVID, cucuk umrah ACWY135 meningokokol. Itu dia ada pelbagai tahun. Ada yang cucuk setahun je valid, ada yang cucuk 3 tahun valid, ada yang cucuk 5 tahun valid. Macam saya ambil yang paling tinggi lah, 5 tahun valid. Jadi ambil 5 tahun punya kan, beza dalam 10-20 ringgit aja untuk dapat 5 tahun punya booster. 5 tahun punya cucuk ni, cucuk umrah. Cucuk umrah ni wajib. Kalau tak cucuk, tak boleh pergi umrah. Sebab benda tu nak kena kita apply kan sekali dalam sistem visa. Oleh demikian, cari yang tahun yang tinggi lah, yang paling maksimum lah. Jadi kalau tahun 5 tahun, contohnya tahun ni dah pergi umrah, tahun depan nak pergi umrah lagi, dah cukup 5 tahun apa semua dah ada. Boleh pakai buku cucuk yang sama je. Tapi kalau yang pernah cucuk umrah sebelum ni, nak pergi umrah kali ni dengan Andalusia, tengoklah buku cucuk kita tu. Tempoh cucuk kan, sekian tarikh cucuk dan valid berapa tahun, bila last valid, mesti ditulis dalam kita punya buku kuning. Kalau dia tulis tarikh saja dan tak tahulah setahun ke, 5 tahun ke, 4 tahun ke, tak ada masalah. Cucuk yang baru, habis cerita kan. Pergi klinik, cucuk meningokokol ni RM80, RM70, boleh dapat yang baru.
Dapat yang baru ni tolong tulis validity dia. Sekian sampai sekian tarikh. Ya. Jadi cucuk wajib ni wajib. Kan? Ada pun 2 lagi cucuk yang saya sarankan untuk tonton ambil lah. Kan? Sebagai booster kita punya imun tambahan. Kalau meningokokol tadi yang wajib tu, dia akan menghadang virus daripada pergi ke selaput otak kita. Kan? Wajib ambil. Sebab mungkin sebelum ni virus tu dah memang banyak merebak kat Saudi, maka jadi wajib pula lah. Saudi wajibkan kena ambil. Yang kedua, yang tak berapa wajib ni, yang namanya sunat. Kan ambil tak nak ambil sudah. Tapi saya sarankan ambil. Kan kira muakkad lah. Kalau boleh ambil. Kan yang dituntut ambil. Yang pertama namanya influenza. Kan cucuk influenza. Ambil lah cucuk tu. Dia akan protect kita punya paru-paru daripada serangan virus. Yang kedua, pneumococcal. Kan pneumococcal. Pneumococcal ni dia akan protect kita punya saluran. Macam mana? Kalau pneumococcal, dia bahagian saluran ke paru-paru tu. Jadi dia mengelakkan radang-radang apa semuanya lah. Kalau influenza tu untuk batuk-batuk, kalau orang yang jenis batuk, sesama apa semua ni, setidak-tidaknya kalau kita kena pun minimal lah kita kena. Gitu. Jadi ada protection ambil. Itu 2 ni tak wajib. Pneumococcal dengan influenza ni tak wajib. Tapi kalau ambil better sebagai satu booster tambahan. Bermakna ada 4 cucuk, 2 wajib, 2 yang sunat. Kan? Cucuk umrah SC1235, cucuk COVID. Yang kedua yang sunat, yang muakkad kalau boleh ambil pneumococcal dengan influenza. Ambil. So 4. Tak apa ke ustaz banyak cucuk. Saya ni ambil 4 cucuk tu. Tak kata orang lain. Saya sendiri pun ambil semua. Ambil semua. Sebab kita ni mutawif, bawa jemaah, dah nasihatkan jemaah, kita pun kena ambil lah. Kan? Nasihat jemaah boleh nasihat, tapi kita sendiri tak ambil. Macam mana kan? So kita kena ambil. So saya memang cucuk. 4 cucuk. Jadi tempoh valid apa semua bergantung kepada jenis cucuk lah. Macam influenza tu dia tahan setahun. Kalau pneumococcal dia tahan 2 tahun. Ikutlah macam mana. Okay, baik. Itu booster yang boleh kita ambil. Termasuklah tuan-tuan, saya pesankan juga nak pergi umrah ni, persiapan kita selain daripada kelengkapan barang apa semua tadi, bawalah yang namanya vitamin C. Kan vitamin ni bawa multivitamin. Apa sebab tuan-tuan? Sebab sekarang ni fatrah COVID, terlalu banyak dah kan jemaah-jemaah luar negara masuk. So kita ni protect diri kita daripada penyakit-penyakit yang berlega-lega yang banyak ni. Kan kita boleh protect lah. Makanlah vitamin C, D, E, F, G sampai Z, ikutlah kan yang multivitamin. Banyak benda kalau boleh saya sarankan kat sini, tapi saya suka lah. Kalau saya suka makan Blackmore kan. Pergi aja dekat Watson ke mana ada jual Blackmore tu. Dia punya tu warna hitam, warna biru. Dia punya stiker tu warna biru tu, itu Blackmore multivitamin plus booster energy. Kan dia boost kita punya energy kita supaya tak nampak lembik, tak nampak letih, tak nampak penat. Maka dia boost energy kita. Macam-macam lah kan bentuk booster ni kan. Tapi Blackmore tu saya sendiri makan. Tak kata orang lain lah, tapi saya sendiri makan Blackmore. Alhamdulillah untuk multivitamin. Ya. Kita duduk di Saudi lama, kita nak protect diri kita daripada penyakit-penyakit apa semua. Selain daripada kita pakai mask dengan sempurna, pakai mask betul apa semua, sanitize tangan, dan kita makan juga suplemen, mudah-mudahan boleh booster kita punya energi kita, imun kita. Okay, baik. Kemudian ada juga yang bertanya berkaitan dengan ramai yang bertanya pasal senarai barang. Dah mula ramai tanya ni. Okey, tak apa. Yang mana nak senarai barang tu, hold dulu. Saya dah dekat 300 dah mesej saya ni. 312 orang dah. PM kan. Tak ada masalah, PM je. Nanti insyaAllah saya akan WhatsApp satu persatu. Tapi minta maaf kalau lewat sikit petang-petang ke apa semua. Kan. Kok mana pun saya akan balas. Kan. Tapi kalau telefon tu minta maaf, kadang-kadang nombor telefon saya tak kenal, saya tak angkat. Melainkan kalau ni sebab yang mana keluar through caller apa semua betul, insyaAllah saya angkat telefon tu. Sebab ramai telefon bertanya pasal hukum hakam ke apa semua ni kan. Kita kena angkat telefon juga kan. Tapi kadang-kadang bila angkat, cek
saya daripada bank sekian nak menawarkan kredit kad. Berat kan. Kalau gitu, minta maaf je kan, saya ada banyak kerja lagi. Tutup tu kan. Tapi kalau yang tanya apa semua, memang saya angkat lah telefon apa semua, insyaAllah. Sebab apa? Sebab ramai yang bertanya, kadang-kadang daripada Saudi telefon kan, nak bertanya berkaitan dengan apa hukum kan. Kadang-kadang ada mutawif masing-masing, tapi dengan mutawif segan gamaknya. Tapi dengan saya dia dah ada chemistry kan, dah ada chemistry apa semua, tak ada masalah. Boleh hubungi saya, kita boleh jawab persoalan-persoalan jemaah sama ada telefon ataupun WhatsApp ajalah. Tapi WhatsApp insya-Allah saya balas lah. Saya balas tapi slow-slow lah saya balas. Okey, baik. Kemudian apa lagi soalannya? Admin kita Encik Hafiz, kalau sekiranya ada soalan jemaah boleh up dekat depan ni. Ya. Saya boleh jawab satu persatu persoalan. Ada ke soalan yang daripada Facebook Live ni? Ada? Okey, kalau tak ada, sementara nak tunggu soalan-soalan keluar di Facebook ini. Sebab saya tak kontrol lah, saya tak kontrol untuk ni admin Encik Hafiz kita. Jadi dia yang kontrol, saya tak kontrol, saya bagi ceramah aja. Okey, baik. Jadi saya minta maaf kalau ada mungkin yang dah bertanya apa semua bawah, saya pun tak boleh nak semak kan dekat StreamYard ni. Jadi tuan-tuan tuliskan aja, nanti Encik Hafiz kita boleh up kat sini. Kemudiannya berkaitan dengan larangan-larangan ihram, ada yang bertanya juga bagaimana berkaitan dengan shampoo. Kan shampoo, adakah boleh dalam ihram kita memakai shampoo? Memakai shampoo dalam ihram adalah dibenarkan, ya. Shampoo Head and Shoulders ke apa semua, Shokubutsu ke apa kan kita pakai tu, sabun mandi ke, sabun shampoo ke, sabun basuh tangan ke, walaupun dia tu wangi, tapi dia bukannya minyak wangi. Dia pakai itu bukannya untuk berwangi-wangian. Pakai shampoo, pakai sabun apa semua ni untuk membersihkan. Dia lil tanzif, bukan lil tatayyib. Untuk membersihkan dan bukannya untuk berwangi-wangian. Bermakna orang yang dalam ihram boleh memakai shampoo, tak ada masalah, tak ada masalah. Pakai shampoo ke apa semua tak ada masalah. Tapi yalah, dalam ihram kita pakai shampoo satu hal, tapi kadang-kadang rambut tu gugur sebab mandi, rambut gugur tu kena bayar dam juga. Sebab apa? Sebab mandi ini dikira sebagai sengaja kan, dikira sebagai sengaja. Okey, baik. Lain. Soalan lain. Ada lagi ke soalannya? Okey, baik. Ada yang tanya, tawaf wada' wajib ke? Okey, baik. Tawaful wada' sekarang ini masih lagi ada larangan oleh pihak Saudi untuk tidak melaksanakan tawaful wada'. Tawaf sunat tak boleh, tawaf wada' tak boleh. Tapi dengar cerita dia, nanti tingkat satu Masjidil Haram bakal dibuka. Bila besok dah boleh buka, dah boleh buat tawaf sunat, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak bertawaf wada'. Waktu sekarang ni yang mungkin tak boleh kan, pemerintah kata tak ada tawaf sunat, tak ada tawaf wada', maka kita boleh keluar saja daripada Mekah balik ke Malaysia ataupun pergi ke Madinah, tak perlu tawaf wada', tak berdosa dan tidak dikenakan dam. Sebab apa? Atas arahan ulil amri pemerintah. Tapi bagi siapa yang nak buat, dia kena pakai ihram apa semua, dia pergi kena apply umrah dekat Itamarna dan dia boleh tawaf kat bawah tu lah. Tapi bila siapa yang tawaf wada', dia ada larangan-larangan lepas tawaf wada'. Bagi yang tak buat tawaf wada', maka tiada larangan bagi dia. Itulah bezanya. Tapi nanti dengan cerita punya bulan 1 ni, Masjidil Haram tingkat 1 dah beroperasi dah. Sebesar-besar tu, 1 kali pusing atas bersamaan dengan 3 kali pusing bawah. 7 kali di atas, bermakna 21 kali kita pusing kat bawah. Kita boleh jalan slow-slow walaupun besar-besar lah. Tetapi bila dah dikatakan dah boleh tawaf sunat dan dah boleh tawaf wada', maka tidak ada lagi alasan untuk tidak bertawaf wada'. Siapa yang tinggal dengan sengaja dikenakan dam dan berdosa. Oleh demikian, pada tuan-tuan, pastikan tidak meninggalkan tawaf wada' jika sekiranya dah dibenarkan besok tawaf wada'. Maka siapa-siapa saja yang kena tawaf wada' ini, yang pertama sekali ialah orang yang bakal bermusafir meninggalkan kota Mekah pada jarak lebih daripada 2 marhalah. Yang 2 marhalah.
Dan kita orang Malaysia memang nak balik Malaysia ataupun nak pergi ke Madinah, daripada masuk Mekah nak ke Madinah, lepas tu memang lebih dah 2 mahal lah. Memang wajib kena buat tawaf wada bila dah dibenarkan besok. Yang keduanya, orang yang meninggalkan Mekah dan akan bermukim di luar tanah haram selama 4 atau lebih, walaupun jaraknya kurang daripada 2 mahalah, sama ada penduduk Mekah ataupun bukan. Dia akan bermukim di suatu tempat 4 ataupun 5 hari ke atas. Maka orang Mekah ke orang luar Mekah, kalau nak bermukim luar Mekah, maka dia kena bertawaful wada. Yang ketiga, orang yang meninggalkan tawaf wada tanpa uzur yang dibenarkan syarak dikenakan dam tertib dan juga takdir, iaitu menyembelih seekor kambing 450 hinggalah 500 rial harga seekor kambing. Maka orang yang meninggalkan tanpa uzur maka berdosa dan dikenakan dam. Tapi tunggu sehingga arahan daripada ulil amri pemerintah Saudi membolehkan tawaf sunat dan tawaf wada ini dilaksanakan. Kalau selagi mana tak boleh lagi atas sebab faktor darurat dan sebagainya, maka dimaafkan untuk tidak melakukan tawaf wada, tidak berdosa dan juga tidak dikenakan dam. Okey, baik. Kemudian Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Nak confirm, jemaah wanita berumur 45 tahun ke atas boleh pergi umrah ke? Boleh pergi. Perlu ke ditemani mahram? Tak perlu, sebab wanita atas 45 tahun ke atas tidak diperlukan mahram. Kalau nak pergi dengan anak-anak, kan, umur 19 tahun, bolehlah. Kalau kanak-kanak lelaki 19 tahun, juga tak perlu ada mahram. Dia bawah 18 tahun kena ada mahram. Ya. Kalau sekiranya sekarang ni tak ada mahram sekalipun, ya, tuan-tuan submit aja, kan, boleh pergi dengan Andalusia, insya-Allah. Andalusia boleh bantulah buat pengurusan apa semua. Janji dokumen semua lengkap. Bagi anak tadi ni ada dokumen JPN apa semua. Tengoklah pada kelengkapan visa. Nanti siapa yang nak, nanti saya boleh bagi, kan. Boleh WhatsApp saya apakah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pergi umrah bersama Andalusia. Boleh standby awal lah dokumen-dokumen ni semua, kan. Boleh WhatsApp, saya akan bagi senarai dokumen yang diperlukan, insya-Allah. Okey, baik. Surat nikah ke, surat beranak ke apa semua, nanti boleh nyatakan, nanti insya-Allah saya boleh nyatakan di WhatsApp, ya. Okey, baik. Ada lagi ke persoalan? Ada? Tuan admin, Encik Hafiz, ada lagi soalan yang daripada Facebook, boleh di-upload ke sini. Boleh kita tengok satu persatu persoalannya. Ada ke? Daripada Facebook ini sendiri. Baik, belum ada lagi maknya persoalannya. Okey, lain persoalan. Ada yang tanya, Ustaz, nak naik train boleh tak? Okey, ni yang PM saya, yang WhatsApp saya, nombor telefon ni, kan. Tak apa, boleh tanya soalan, boleh WhatsApp saya jawab satu persatu, kan. Boleh naik train tak Ustaz pergi ke Mekah Madinah ni? Baik, train dah dibolehkan. Bermakna daripada Mekah ke Madinah ataupun Madinah ke Mekah boleh naik train. RM350 untuk package train ni. Train saja. Tapi kalau taksi daripada hotel ke stesen Madinah, taksi daripada stesen Mekah ke hotel di Mekah, itu kena bayar sendiri. Duit taksi tu sendiri bayar. Bayar sendirilah dekat Saudi tu nanti. Ambil taksi dan dia ni, kita boleh adjustkan taksi dan van untuk jemaah. Tapi kalau sekiranya nak diuruskan di Malaysia pun boleh. Kan, katalah kami berkeluarga, saya nak ambil GMC Ustaz. Kan, naik train satu hal. Yang kedua, pengangkutan untuk pergi naik train apa semua tu pun naik GMC, boleh diuruskan di Malaysia lagi, package apa semua, ya. Okey, naik train memang ada. Sehala 350 bagi yang ekonomi coach. Bagi yang business coach RM450, kan. Tapi tuan-tuan terpisahlah dengan mutawif. Tak adalah dengar ceramah mutawif apa dalam bas apa tu, tak dengar lah. Bertalbiah sendiri je lah dalam train tu, kan. Kat mana nak niat untuk ihram jika sekiranya naik train, niatnya setelah mana keluar daripada hotel Madinah tu dah boleh niat dah ihram umrah, dan jagalah larangan-larangan ihram. Dan ataupun boleh niat dalam train sebelum train tu bergerak. Dia keluar daripada stesen Madinah nak ke Mekah, boleh juga. Dan train dia tidak akan singgah di Bir Ali, dia terus saja pergi ke Mekah. 2 jam 30 minit dah sampai di kota Mekah Al-Mukarramah. Ataupun daripada Mekah ke Madinah 2 jam 30 minit dah sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Memang
Memang laju betul kan, 2 jam 30 minit. Bagi yang naik bas macam biasa daripada Madinah ke Mekah, tuan-tuan akan pergi ke Bir Ali. Lepas naik Bir Ali, kita akan bertalbiah beramai-ramai. Lepas setengah jam rehat, tuan-tuan akan singgah satu tempat untuk makan malam yang namanya Wadi Kudaik ataupun Wadi Satarah. Makan nasi talam gitu, setalam boleh kongsi 5 orang. Makan apa semua, boleh beramai-ramai makan ya. Kemudian jemaah meneruskan perjalanan daripada Wadi Kudaik ke Mekah Al-Mukarramah kurang lebih dalam 2 jam ke depan. Solat terus jamak takdim, maghrib dan juga isyak 3-2 ya. Okey, baik. Kemudian okey. Terima kasih yang komen. Ada yang WhatsApp saya. Assalamualaikum Ustaz, penerangan umrah terbaik. Alhamdulillah. Janji tuan-tuan faham. Okeylah tu. Bagi ceramah ni tuan-tuan, kenapa? Banyak ceramah tuan-tuan boleh dengar. Siapa-siapa bagi ceramah pun tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita ni nak bagi faham tu. Itu aja kan. Ceramah kita ni nak bagi orang faham. Dengar ceramah tapi tak faham-faham, payah juga. Kan? Banyak kali dengar ceramah, tak faham-faham. Maka yang mana faham tu, stick ajalah kan. Kalau faham ceramah umrah dengan saya, boleh stick kan. Ceramah umrah saya banyaklah video. Semalam ni pun saya baru saja berlangsung 5 hari daripada Isnin sampai ke Jumaat untuk siri baru Andalusia, iaitu siri Sempurnakah Umrahku. Kan, 5 hari 9 malam sampai 10.30 malam. Kan, jadi siapa yang nak putarkan balik siri ceramah bersama saya, nanti boleh tengoklah di Facebook Andalusia ni ceramah-ceramah saya kan. Ataupun tuan-tuan boleh masuk ke YouTube channel kan, IC Share YouTube channel kan, boleh like, share dan subscribe. Boleh juga masuk ke Andalusia punya YouTube kan, gitu. Alah saja ni semua YouTube apa semua macam saya buat IC Share ke apa semua ni untuk kita share kan, sharing and caring kepada semua jemaah. Bagaimanakah pelaksanaan umrah apa semua, seronok kan, sebab jemaah dia boleh tengok sendiri live dekat Facebook yang kita rakam ni. Sebab kita mutawif, kita bawa jemaah dan kita terjun bersama dengan jemaah. Kita bukannya yang menguruskan aja apa semua, lepas tu jemaah terbang bye bye kan, tak. Kita 12 hari, 22 hari, kadang-kadang sebulan dalam Ramadan, sebulan bersama jemaah. Jadi mutawif bersama jemaah lebih akrab lah kan. Bila balik Malaysia, bonding tu kadang-kadang sampai bila-bila pun kadang-kadang nak pergi umrah bersama dengan ustaz ni jugalah. Sebab apa? Sebab seronok pergi kan, dengan ceramahnya, dengan pengisian penuhnya, dengan ziarah macam-macam apa semua kan. Jadi pada tuan-tuan yang nak pergi umrah bersama dengan mutawif terpilih, hubungilah mutawif anda kan. Siapa yang nak pergi dengan saya pun ada juga tarikh-tarikh saya bawa. Contohnya macam Januari, saya ada tarikh 4 Januari nak terbang ni. Dalam 2 minggu lagi kurang lebih. Saya ada package untuk umrah 9 Februari Safwa kan, 12 hari. Package untuk 22 hari 1 Mac nanti terbang untuk umrah bersama saya 22 hari. Dan juga package awal Ramadan, iaitu pada 3 April nanti. Jadi siapa yang nak pergi umrah dengan Ustaz Saifullah, maka boleh hubung saya. Ni nombor telefon, bolehlah PM. Saya urus semua pendaftaran apa semua, package kita daftar terus untuk tuan-tuan. Complete set A sampai Z. Okey, insya-Allah. Okey, baik. Kemudian apa lagi persoalannya? Ada lagi soalan-soalan yang tuan-tuan nak nyatakan, boleh nyatakan kat sini. Saya cuma semak ni kat YouTube, dekat WhatsApp web ni, siapa yang ada bertanya apa semua. Okey, cucuk umrah valid setahun. Okey, betul. Cucuk umrah tadi ni meninggal kokol, ada yang valid setahun, 3 tahun, 5 tahun terpulang, tak ada masalah. Kalau yang mana dah padam dia punya tempoh validity, maka kena cucuk semula. Okey, baik. Kemudian apa lagi? InsyaAllah saya dan isteri masuk Madinah dulu dan naik train ke Mekah. Soalan, sampai awal adakah terus buat tawaf ataupun tunggu mereka yang naik bas? Bila sampai naik train sampai saja ke Mekah, maka tuan-tuan kena tunggu dulu jemaah-jemaah lain sampai. Jadi beg bagasi yang besar akan disumbatkan dalam perut bas. Tak boleh bawa masa naik train. Naik train hanya boleh bawa hand carry saja ataupun beg sling saja. Maka beg besar ada dalam bas, tumpang bas. Tuan-tuan sampai dulu 2 jam setengah. Bila sampai di hotel Mekah, hotel Safwa ke hotel mana, pegawai kita akan sambut, kunci akan diberikan dulu. Rehat dulu di bilik sampailah mutawif dan juga grup bas sampai, dan kita tengok pula kita punya kebenaran untuk masuk tawaf itu jam berapa.
Ada yang masuk pada jam 12 malam, ada yang masuk pada jam 3 pagi. Ikutlah kepada kebenaran daripada Muktamar Business. Jadi sampai awal pun tak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab kita grouping. Bila grouping, kena tunggu Muktamar Business Andalusia punya grouping. Jadi yang sampai awal, bonusnya adalah boleh rehat awal. Rehat kat bilik tu. Rehat apa semua kat bilik. Tengok-tengok kat TV tu rancangan live Makkah, Madinah ke apa semua. Sementara ustaz dan juga para jemaah datang dengan menaiki bas. Kan gitu kan. Bukan apalah tuan-tuan, yang mampu boleh naik train apa semua kan. Kadang-kadang ada juga yang tak mampu. Jadi ikutlah kan. Yang mana nak rasa, boleh rasa naik train ni. Pengalaman lah tuan-tuan. Pengalaman yang saya kira mungkin ini kalilah kan. Ini kalilah dapat pergi umrah. Lain kalilah belum tahu lagi. Panjang umur usia kita ke apa semua kan. Wallahu ta'ala alam. Jadi bolehlah siapa nak naik train, boleh berurus dengan Andalusia. Baik, kemudian lagi persoalan, ramai yang dah bertanya berkaitan dengan Ustaz boleh share tak barang-barang. InsyaAllah nanti saya share lepas habis live ni saya sharekan. Okey, baik. Persediaan apa semua saya akan sharekan lepas ni. Okey, kemudian bagaimana kalau sekiranya jemaah didapati positif sebelum terbang? Okey, baik. Pada jemaah yang sekiranya didapati positif COVID, buat PCR 72 jam sebelum terbang, tiba-tiba positif lah, maka tolong maklum segera Andalusia ke apa semua. Daripada sahabat saya yang balik baru ni, jemaah dia 6 orang positif sebelum terbang umrah. Oh, berat kan. 45 jemaah, 6 daripada 45 tu positif COVID sebelum terbang lagi. Positif kat Malaysia ni. Maka apa yang dapat dibuat? Maka 6 orang ni memang tak boleh terbang lah. Confirm lah tu. Yang keduanya tolong maklum pada Andalusia. Yang ketiganya, untuk apa kita maklum tu, visa dah isu kan, visa dah isu, hotel dah isu, apa semua dah ada penerbangan, tiket apa semua. Tapi Andalusia dia boleh hold dalam tempoh sebulan e-visa tu. Bermakna dalam tempoh seminggu 2 tu, kalau dah sehat walafiat, kita boleh apply tarikh baru kan. Andalusia boleh bantu. Ini saya dapat maklumat daripada sahabat-sahabat kita yang mutawif, yang baru terbang ni, jemaah dia ada yang positif, dan dimaklumkan saya begitu. Andalusia bagi tempoh, dalam tempoh 30 hari e-visa validity 30 hari visa umrah, masuk umrah ni, bila kita dah negatif, kita buat swab test dah negatif, kita boleh ambil tarikh yang seterusnya untuk terbang umrah. Itu saja yang Andalusia boleh bantu. Kalau tamat tempoh 30 hari, burn lah, hotel burn, tiket burn, mungkin lah gitu. Jadi oleh demikian, dalam tempoh itu bolehlah mohon kepada Andalusia untuk terbang next punya penerbangan, sebab didapati kita ni positif. Oleh demikian tuan-tuan, kepada yang nak menjadi tetamu Allah ni, tuan-tuan ni, para jemaah yang bakal menjadi tetamu Allah, kita bertanggungjawab atas kesihatan kita sendiri. Bukan Andalusia punya tanggungjawab untuk jaga kesihatan kita ni. Andalusia bertanggungjawab uruskan package apa semua. Tuan-tuan tanggungjawab sendiri. Jangan marah Andalusia kalau sekiranya saya ni positif. Kenapa saya tak boleh terbang Ustaz? Kenapa hotel saya burn? Kenapa bas saya burn? Sebab kita tak menjaga. Kan kita jagalah kesihatan kita. Saya faham. Ni sehari 2 ni bersepah kenduri tuan-tuan. Taman saya ni banyak kenduri. Jalan 1, jalan 2, jalan 3 kenduri belaka. Kan? Tapi kita ni dah nak jadi tetamu Allah. Bukanlah tak nak pergi kenduri, tapi jaga tempat-tempat yang bersesak-sesak ni. Shopping mall, tuan-tuan kalau pergi IOI kan, Aeon, Sabtu Ahad, penuh orang. Tak ada penjarakan dah kan. Kirim salam lah, penjarakan memang tak ada kan. Yang ada penjarakan kan confirm ni masjid surau je. Itu memang ada jarak betul kan. Tapi kalau shopping mall yang bersesak-sesak, tak ada lah penjarakan. Tak adanya. Oleh demikian, yang nak pergi umrah sehari 2 ni apa semua, tak payahlah pergi shopping mall. Makan aje lah kat rumah, masak aje ataupun food panda aje, cukup lah tu kan. Kita jaga, kita risaulah kod-kod positif ke apa semua kan. Itu kalau positif di Malaysia. Kalau positif daripada Mekah pula kan, nak balik ke Malaysia, positif di Mekah, Madinah, bagaimana keadaannya? Maka yang positif memang tak boleh balik, yang lain semua boleh balik. Yang positif kena stay di Mekah, kuarantin 10 hari. Mak datuk lamanya kan, tapi itu dah syarat dia.
Kita Malaysia mungkin kuarantin 7 hari, gamaknya lah kan, ke 14 hari. Lama lagi lah. Tapi kalau di Mekah memang 10 hari. 10 hari kuarantin. Jemaah saya baru ni 10 hari. 10 hari. Bukan jemaah saya lah. Pak saudara saya. Pak saudara belah mak saya. Sepupu gamaknya. Saya pun lupa dah. Kan, jadi kan, kuarantin. Kuarantin 10 hari di Mekah. Tak boleh balik. Yang lain bini semua balik dengan jemaah grup tu. Yang ini stay. Maka dia daripada hotel lain dipindahkan ke Nanda Diafah. Kemudian 10 hari kuarantin, duduk dalam bilik, tak boleh keluar-keluar, tengok TV ajalah. Kan, kalau sembahyang apa semua dalam bilik ajalah, tak boleh keluar. Makan minum pegawai kita Mekah akan hantarkan. Dan lepas tu, bila 2 hari lagi sebelum nak balik, kena lagi 1 kali swab test dan keputusan negatif, maka dia boleh ambil mana-mana penerbangan yang balik samalah. Itu pun kena bayar surcharge. Kan, surcharge airlines. Kalau nak balik hari esok pagi subuh, 2,000 rial kena bayar. 2,000 ringgit kena bayar apa semua kan. Kalau yang nak balik esoknya pula, kena bayar surcharge 788. Ini bukan Andalusia, ini airlines punya tiket surcharge. Semua ini terjadi. Kalau siapa yang ambil claim insurans COVID, boleh claim, boleh buat claim. Pakai duit sendiri dulu, kemudian claim kemudian. Tunjuklah bukti kita COVID apa semua, ada bukti dia apa semua kan, PCR semua, kita ada bukti. Maka boleh claim kemudian insurans. Sebab tu boleh ambil claim tambahan lah untuk COVID. Ya. Okey, baik. Itu kalau yang positif daripada Mekah, tak boleh balik ke Malaysia, memang kena kuarantin di Mekah. Sehinggalah kita ni didapati negatif COVID. Barulah boleh fly balik ke tanah air. Okey, itu kisah pasal positif. Kemudian, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada grup WhatsApp kumpulan tak? Ada. 10 hari pula. 5 hari sebelum tuan-tuan terbang umrah, insya-Allah Mutawif dan juga barisan pengurusan akan hubungi semua jemaah-jemaah yang akan terbang pada tarikh yang sama. Mereka akan dihubungi melalui Zoom meeting. Zoom meeting ni berfungsi untuk menyalurkan informasi. Kat mana nak kumpul, pukul berapa nak kumpul, kapal terbang apa, KLIA berapa, kan? Jam berapa nak kumpul dan sebagainya. Semuanya akan disalurkan. Di situlah tuan-tuan akan kenal. Oh, inilah mutawif saya. Inilah Saifullah yang akan jadi mutawif saya bas 1 ni. Contoh gitulah kan. Tu saya macam contoh saya terbang 4 Januari nanti. Penerbangan untuk 4 Januari Saudi Airlines bagi package Anwar Diafah. InsyaAllah dalam package saya tu, bersama saya ada 2 daripada Anwar Diafah, 1 daripada Safwah, 1 daripada Olayan. So ada 4 mutawif insyaAllah pada 4 hari bulan 1. Jadi insyaAllah saya akan buat grup WhatsApp apa semua tu dalam 1 hari bulan nanti. Kita akan buat dan kita akan telefon semua. Bukan telefon, kita akan share link Zoom tu pada semua jemaah. Maka jemaah boleh join link tersebut. Kita akan buat pada jam sekian ke jam sekian, boleh join. Habis Zoom meeting, barulah akan diwujudkan WhatsApp group bus by bus. Bus 1 grup WhatsApp saya, bus 2 grup WhatsApp bus 2, Olayan bus Olayan, Safwah bus Safwah. Jadi akan ada WhatsApp group insyaAllah. Jadi di situ kita akan salurkan informasi pula masing-masing grup masing-masing. Apakah bentuk-bentuk ziarah dalam, ziarah luar apa semua. Nak tanya pasal HSO, nak tanya macam-macam, boleh tanya kat situ insyaAllah. Ya. Okey, seterusnya. Assalamualaikum. Cool jet sampai 1 pagi. Kemudian terus ke Mekah. Kebiasaannya pukul berapa masuk Masjidil Haram? Sebelum subuh atau sesudah subuh? Tak boleh nak katalah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tamarna bisnes kita ni depends kepada kelulusan yang dikeluarkan oleh pihak Saudi. Maka kalau sekiranya kita datang 1 pagi sampai di Jeddah, naik bas kurang lebih urusan di Jeddah airport pukul 2 baru keluar. Subuh pukul 4.30, kurang lebih subuh baru sampai di Mekah. Boleh jadi kita 4.30 pagi subuh apa semua di Mekah. Lepas subuh, boleh jadi kita punya permit pukul 6 pagi ataupun 9 pagi. Depend lah kepada keputusan keboleh masukan dengan Tamarna Business Andalusia. Pernah ada mutawif beritahu saya, 8 malam dia sampai daripada Madinah. 8 malam esok, 9 malam esok baru boleh buat umrah. Oh kan. Sebab apa? Pack dia masuk tu hari Khamis malam Jumaat. Penuh orang. Maka tak dapat kekosongan. 8 malam esok barulah dia boleh buat umrah dengan grup. Maka kalau begitu hadap je lah. Nak macam mana kan? Nak marah siapa? Nak marah mutawif, marah Andalusia tak boleh lah. Itu memang Saudi punya sistem.
Kita bukan kita yang berkuasa kan. Kalau dulu sebelum ada Itamarna apa semua bagai ni, sampai pukul 5 pagi, 4:30 pagi subuh kita dah sampai ke Mekah. 6 pagi kita deal dengan jemaah, jom sama-sama masuk Masjidil Haram untuk buat tawaf. Dulu kan sampai pukul 8 malam, 10 malam kita pergi tawaf dah. Itu dulu punya cerita. Sekarang cerita yang terkini, Iktamarna business permit. Wallahu alam dapat jam berapa kan, ikutlah. Ya. Okey, baik. Kemudian salam Ustaz, Waalaikumsalam. Maaf bertanya. Malu tapi nak tahu. Kan? Malu tapi nak tahu. Tak ada salah, tanya je, kan? Saya bila bersin akan keluar sikit air kencing. Jadi saya pakai panty liner. Jadi jika saya nak solat macam mana tu Ustaz? Bukan selalu, tapi kalau bersin biasa jadi macam tu. Okey, bermakna orang yang tak boleh nak tahan kencing apa semua ni, ini dikategorikan sebagai daimul hadas. Kita dah bincangkan juga hari tu. Sedikitlah informasi untuk mereka yang daimul hadas. Daimul hadas ni apa dia? Orang yang sentiasa berhadas. Pantang batuk, cucut dia keluar. Automatik dia keluar. Pantang bersin, asyam dia keluar. Dia punya injap tu tak boleh dah. Ataupun angin yang keluar daripada farash wanita bagian hadapan. Ataupun istihadah. Ataupun keputihan yang selalu kerap. Ataupun bagi lelaki yang mungkin ada masalah buasir dan sebagainya. Ini semua disebut sebagai daimul hadas. Bermakna sentiasa keluar, ini daimul hadas. Bagaimana mungkin kita nak bersolat begitu? Maka ada dua keadaan. Nak tawaf satu, nak solat satu. Okey, baik. Kita cerita nak solat dulu. Ni solat dulu. Maka kita pun bersihkan diri di hotel apa semua. Kita pakai pad, pakai panty liner dan ambil wuduk dengan sempurna. Bagi lelaki, pakai pampers dewasa. Pakai pampers yang wrap tu, wrap. Bukan yang sarung. Kalau sarung, kena dam. Sebab apa? Bersarung. Walaupun kita ni ada masalah, tapi bersarung kena dam. Tapi kalau yang wrapping, boleh. Pakai yang tu, kemudian dengan wuduk yang sempurna tadi tu, kita masuk dulu ke masjid. Masuk awal. Melalui Iktamarna masuk masjid, ataupun kita pakai gelang biru dah kan. Andalusia punya jemaah dapat gelang biru. Bermakna tak payah nak apply dah masuk masjid. Berubah apa? Ada gelang biru, boleh masuk Masjidil Haram bila-bila je. Boleh masuk masjid awal, setengah jam, 45 minit sebelum masuk waktu. Dengan wuduk di hotel, kita boleh solat sunat apa semua. Bila azan sahaja habis kita punya, batal kita punya wuduk. Maka dengan botol air spray, kita boleh ambil wuduk dalam Masjidil Haram. Tempat duduk kita tu je. Ambil wuduk dengan sempurna apa semua. Atau kat belakang-belakang. Ambil tepi-tepi tiang apa semua. Jaga aurat apa semua. Ambil wuduk dengan sempurna. Dah ambil wuduk dengan sempurna, makanya dengan wuduk yang sempurna tadi tu, boleh kita boleh lakukan solat sunat qabliyah, solat fardu dan ba'diyah selepasnya. Itu cara bagi mereka yang nak dapat solat fardu dalam Masjidil Haram. Yang kedua, dalam kondisi tawaf, kita sama juga ambil wuduk dengan bersihkan, ambil wuduk dengan sempurna, pakai pad, pakai pamper bagi lelaki. Dengan wuduk di hotel, kita boleh menyelesaikan semua ibadah tawaf kita. Janji jangan ada niat yang lain. Mesti kita turun ke lobi dan terus saja pergi ke medan tawaf. Ikutlah. Sampai tawaf 7 pusingan, berturut-turut, tak ada choice, tak ada pilihan. Bagi orang yang bukan daimul hadas, berturut-turut itu sunat. Tapi bagi yang daimul hadas, berturut-turut itu jadi wajib. 7 pusingan tanpa gagal. Kan? Kemudian dah habis 7 pusingan, sama tengah pusing tu, kita batuk, kita bersin, dia keluar, tak ada masalah. Tak membatalkan wuduk kita. Kan? Sebab kita daimul hadas. Ya? Maka habis 7 pusingan tawaf, pergi sa'i, tak perlu ada wuduk lagi. Maka itulah kondisinya. Untuk mereka yang daimul hadas. Lepas tu habis balik hotel, tukarlah pampers baru, tukarlah panty liner baru apa semua kan. Begitu. Okey, baik. Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Maaf ganggu masa cuti ni. Kan taklah cuti sangat. Saya pun online ni. Kan gitu. Saya berhajat nak pergi 16 bulan 2, okey. Tapi pengurusan senyap aja. Saya tak tahu dah diproses ke belum. Saya jemaah tertunda. Okey, baik. So kena telefon Andalusia lah. Bagaimana status bagi jemaah yang tertangguh nak terbang patutnya bulan 2020 hari tu, bulan 2, bulan 3. Tapi rupanya COVID kan. Maka jemaah tertangguh ini, maka dia kena rujuk terus ke Andalusia. Ambil tarikh yang terkini lah. Ambil tarikh yang terkini. Bukannya biarkan aja lepas tu pandai-pandai lah Andalusia uruskan untuk aku tarikh baru. Tak boleh. Kita banyak jemaah tuan-tuan. Kan Andalusia ni jemaah Al-Maklum lah tarikh nombor 1. Banyak jemaah. Mungkin sekarang ni pun dah dekat 20,000 apa semua jemaah. Oleh demikian, banyak jemaah kita sendiri kena tanya. Kan, kalau sekiranya begini, panjat ke mana-mana cawangan ataupun H2 Kuala Lumpur tu,
untuk rujuk terus. Saya jemaah tertunda, saya nak pergi umrah untuk muslim ini, apa tarikh yang available, tukar tarikh yang baru. Itu aja caranya, kan? Kalau daftar dengan mana-mana ejen mutawif, minta dia tolong uruskan. Kalau jemaah saya sebagai mutawif, ejen yang mendaftarkan anda, kalau ada jemaah yang tertangguh, saya boleh bantu untuk tukarkan tarikh. Tapi jemaah saya lah, kan? Jemaah orang lain nanti orang lain lah uruskan, nanti marah lah pula saya, kan? Kenapa pandai-pandai saya uruskan jemaah aku? Jadi orang lain, mutawif lain ataupun ejen itulah yang uruskan, saya uruskan, tak ada masalah, ya. Siapa jangan daftar melalui saya uruskan semuanya, kan? Nak tukar tarikh, batal, nak apa, terpulang, tak ada masalah, saya boleh bantu insya-Allah, ya. Baik, kena hubungi Andalusia ataupun kena panjat ke mana-mana cawangan lah, ya. Okey. Kemudian apa lagi? Okey, baik. Ada yang dia punya sijil vaksinasi dia warna kuning tu, dia tak keluar maklumat. Tapi yang diperlukan bukan yang kuning, yang diperlukan adalah yang kuning kita tu, sijil vaksinasi kita buka MySejahtera dekat profil warna kuning, bawah tu dia ada download, generate dengan download. Dia nak yang warna putih tu, yang ada 2-3 barcode. Kalau ada 2 barcode untuk AstraZeneca mesti ada 2 barcode, Pfizer 2 barcode. Kalau yang mana Sinovac mesti ada 2 barcode Sinovac dan juga 1 barcode untuk Pfizer. Ada 3 barcode. Maka mesti ada barcode itu. Di Saudi dia tak guna yang kuning, dia guna yang putih yang ada barcode. Jadi tolong generate awal-awal. Bagi siapa yang tak ada button generate tu, tolong update dekat Google Play Store ataupun Apple App Store untuk update kita punya MySejahtera yang latest, yang latest. Mungkin tuan-tuan punya tu old school lah, out of date kan. Maka kena update yang terlatest dan juga yang terkini. Okey, baik ya. Yang ada barcode itu tolong print dan standby lah kita dalam file kita, kan? Dan juga bagi pada Andalusia untuk di print jugalah untuk simpanan. Okey, baik. Lagi soalan apa lagi? Kejap saya tengok kat sini ada lagi soalan-soalan yang ada yang PM saja. Okey, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perempuan kalau baju putih umrah sunat ke Ustaz? Memakai baju putih, baju kurung bagi perempuan ini adalah sunat. Sama juga dengan kain ihram bagi lelaki putih juga adalah sunat. Sebab Nabi pakai kain putih, maka kita pun pakai kain putih. Orang perempuan pun pakai kain putih. Sayyidatina Aisyah pun pakai kain putih, telekung putih. Maka putih itu sunat. Pastikan telekung kita itu putih yang sedap pun semua, tapi tak pastikan tidak jarang, kan? Ada juga telekung saya pasan jarang tuan-tuan, bila tawaf tu, bila waktu duha tembus matahari nampak emas 21 karat 24 karat ni kan, nampak emas tu dia 3-4 batang emas. Kita tidaklah tengok, tapi dah tertengok nampak emas, bermakna tembus nampak aurat. Bila nampak emas mesti nampak leher ya? Maka nak beli telekung pun pastikan yang betul lah, yang betul, yang tebal, yang menutup aurat yang sempurna. Jadi bukan setakat nak sedap aja telekungnya, tapi pastikan yang betul-betul sempurna. Oleh demikian, ada masa lagi ni, boleh standby, boleh cari barang-barang untuk apa semua, kan? Gitu. Okey, baik. Kemudian, ada lagi? Ada lagi persoalan. Saya tengok kat sini ramai yang nak minta tentang senarai barang-barang keperluan umrah. InsyaAllah habis ni saya akan beritahu apakah barang-barangnya. Cuma barang-barang umrah ni saya ada juga buat satu video dalam YouTube saya. Nanti tuan-tuan boleh semak nanti. IC Share channel YouTube, boleh semak dekat channel YouTube saya, IC Share. Situ saya ada kongsi macam-macam dengan barang-barang keperluan tadi tu. Nanti boleh semak juga. Boleh tengok hotel-hotel yang ada kat Mekah, Hotel Anwar Diafa, Hotel Olayan yang diolah, kan, yang saya pergi buat rakaman sikit. Itu saja nak tunjuk pada jemaah, inilah gambaran terkini umrah, kan. Inilah gambaran terkini untuk Mekah Madinah. Inilah gambaran terkini situasi di Mekah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Jadi tuan-tuan dapat feeling tu, boleh tengok saya punya YouTube channel, boleh dapatkan dia punya maklumat. Okay? Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel saya untuk dapatkan update terkini, info-info yang terkini daripada channel YouTube saya bersama dengan Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd, insyaAllah. Okay, baik. Okay, admin Tuan Hafiz, ada lagi ke soalan yang nak di-uploadkan di sini? Kalau ada, boleh upkan di sini, di StreamYard ni. Kalau tak ada, tak adalah, kan? Tak boleh end kot, Ustaz. Okay, baik. Okay,
Jadi itu saja perkongsian saya pada pagi yang berbahagia ini, dah masuk tengah hari dah. Jadi kita doakan agar semua sekali para jemaah dapat memahami, dapat menghadam semua apa yang telah kita bicarakan pada pagi ini. Kalau sebarang ada kemusykilan, boleh PM saya akan balas satu persatu. Dan saya doakan bagi mereka yang akan terbang sehari dua ni, dipermudahkan segala urusan penerbangan tuan-tuan, dapat pergi ke Mekah Madinah. Jangan lupa kirimkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga buatlah ibadah umrah dengan hatinya ikhlas, sempurna mungkin, dengan sebaik mungkin, ya. Jauhi sifat-sifat mazmumah, perbanyakkan sifat-sifat mahmudah, insya-Allah, ya. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.